A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujib as-sa'ilin. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan dan juga puan-puan muslimin dan juga muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam ini untuk menyambung sesi perbincangan kita di dalam kuliah 4 doa terbaik amalan Rasulullah SAW ketika di dalam solat. Ya, dan sementara menunggu rakan-rakan masuk, nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita daripada 4 doa tu kita dah share satu doa, iaitu doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil yahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Nak tanya, ada hafal ke belum doa ni? Kalau dah boleh tak? Dah, Ustaz. Ya. Siapa yang dah? Alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak. Ya, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah lama tahu dah doa ni. Ya. Ini merupakan ilmu yang kita nak recall semula, nak kuatkan kefahaman kita. Ya. Bagi yang dah menghafal, alhamdulillah, elok baca tiap-tiap solat. Tolong jangan tinggal. Ya. Tolong jangan tinggal. Selepas malam kita dah kupas tentang apa yang kita minta, apa maksud, apa impact doa-doa ini apabila kita baca di dalam sebelum kita bagi salam, ya, sebelum kita bagi salam ataupun di dalam sujud. Bagi yang belum hafal, saya harap sangat tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin yang baru tahu ataupun yang masih belum hafal, tolong hafal, ya. Kita put extra effort lebih kurang kalau nak menghafal doa ni lah, saya rasa 10 minit dah hafal lah ni, tak lama. Dia mudah nak hafal, ya. 10 minit dah hafal. Dah hafal insya-Allah. Tolong hafal, sebab dulu Tok Guru saya kata bila kita menuntut ilmu, perkara yang paling penting ialah kita kena pastikan setiap ilmu yang kita belajar itu pastikan ia diamalkan. Ini pesan Tok Guru saya, ya. Pesan Tok Guru saya, sebab dulu Tok Guru kami banyak menasihatkan kami. Dia kata antara ujian bagi orang yang suka menuntut ilmu ialah ujiannya ialah buku lebih pandai daripada orang yang belajar. Kan kita kalau tengah belajar macam belajar dengan kuliah ni, kita banyak mencatat, betul tak tuan-tuan dan puan? Lama-lama ilmu je tu banyak yang pandainya buku. Yang pandainya buku, ya. Dulu kami pernah kena tegur, maknanya masa saya dulu muda-muda kita menghafal Quran. Menghafal satu Quran 6,236 ayat, banyak tu tuan-tuan dan puan-puan, ya. So kita ni rasa macam yok-yok lah, masa muda-muda macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan, kan. Yok-yok rasa macam bagus ada gelaran Al-Hafiz. Lepas tu kena tegur untuk guru kami, dia kata kamu semua ni hafal ayat Al-Quran tu, kamu faham ke tidak? Kita pun geleng kepala, kita tak faham sangat. Dia kata kalau macam tu kamu dengan himar tak ada beza. Ya, sebab dalam Al-Quran ada satu perumpamaan, analogi yang Allah SWT nyatakan bagi orang yang ada ilmu tapi tak amalkan ilmu dia, dia sama macam apa? Kama salil himar yahmilu asfara. Dia sama macam himar yang bawa buku atas badan dia. Dia bawa buku banyak tapi buku tu tak mampu nak memandaikan dimanfaatkan oleh himar tersebut. Dia sama, dia kata macam tu, kan. So dia kata jangan jadi himar. Ini orang Arab dia tegur macam tu lah tuan-tuan dan puan, kan. Berdesing kita dengar, tapi bila kita fikir-fikirkan balik, betul juga, kan. Betul juga. Jadi teguran Tok Guru kami dahulu, saya ambil istifadah, ambil sisi positif dia, dan daripada situ tuan-tuan dan puan, setiap kali saya belajar, saya akan buat ulang kaji. Kalau ada benda yang saya baru tahu, saya hafal, apa yang perlu hafal, saya hafal. Mana yang perlu difahami, saya cuba fahami sungguh-sungguh. Mana yang melibatkan praktikal, saya cuba praktikkan agar
kita tak terkena ujian ilmu. Ya, ujian ilmu antaranya yang dikatakan oleh para ulama ialah kita terlalu syok mengumpul ilmu tetapi ia tidak mengubah apa-apa. Dan yang paling kita khawatiri ialah ujian yang paling teruk kepada orang-orang yang menuntut ilmu ialah ilmu itu bukan membuatkan dia hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tetapi dia menyebabkan seseorang itu menjadi seorang yang lebih jauh, hatinya sombong dengan ilmu. Ada tuan-tuan dan puan-puan, penyakit ilmu kan semalam kita ada cakap dalam surah Al-Kahfi, ada orang dia jadi sombong sebab harta, betul tak? Ada juga orang dia jadi sombong sebab ilmu. Dulu tok guru kami selalu nasihatkan kami, hati-hati jangan hampa semua fikir hampa dah ada ilmu banyak-banyak ni hampa selamat. Setan pandai, dia ada cara nak tipu. Orang lara dia ada cara nak nipu dia. Orang yang ada ilmu ada cara setan nak pusingkan hati dia. Orang yang nak jadi baik tuan-tuan dan puan macam kita ni semua nak try nak jadi baik, setan dia usaha lagi kuat daripada kita tuan-tuan dan puan nak pusingkan kita. Setiap stage tu setan dia tahu macam mana nak pusingkan hati kita. Setan ni power tuan-tuan dan puan. Maksud saya power, dia ada pengalaman cukup tinggi dalam menyesatkan manusia. Ya, dia ada dulu tok guru kami, setan ni dia ada 100 PhD. Dulu dia nak sesatkan manusia tu, dia punya tahap dia nak sesatkan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria. Dulu dia lawan dengan alim ulama, dia lawan dengan rasul tuan-tuan dan puan, ya. Orang-orang yang hebat-hebat, makam dia ni tinggi-tinggi pun ada yang terpeliot. Kita ni tuan-tuan dan puan tak ada apa-apa, dia hantar private pun kita dah kalah dah. Ya, dia tak perlu nak hantar general, ya. Jadi kita dalam keadaan kita nak memperbaiki diri ni, kita perlu sentiasa berhati-hati. We still in war, kata orang ulama, ya. Kita masih dalam situasi berperang. Berperang dengan apa? Berperang dengan syaitan. Berperang dengan syaitan. Dan pastikan kita kena sentiasa menang tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita kalah dalam pertempuran kecil, kita fight all over again. Fight dengan bagaimana? Kita beristighfar, ya, menyesal, dan kemudian kita pasang tekad, we want to be a better person, insya-Allah, ya. So itu antara mukadimah sementara kita menunggu kawan-kawan kita masuk sebenarnya, ya. Saya cadangkan kalau tuan-tuan dan puan ya yang ada dapat ilmu yang kita sampaikan hari ini dan juga semalam, kita cuba amalkan dan kemudian praktikkan. Kalau kita rasa susah nak hafal tuan-tuan dan puan, ambil gambar tu letak dekat handphone. Letak dekat handphone, jadikan dia screenshot ke benda ke, nanti letak masa kita tengah semayang tu, kita letak, kita tengok pun kata ulama tak ada masalah. We try apa saja yang kita boleh buat supaya nanti masa tahiyat akhir tu kita boleh baca. Tahiyat akhir kita boleh baca. Try macam itulah tuan-tuan dan puan, ya. Insya-Allah. Nah, itu yang saya cadangkan. Baik, saya rasa semua dah masuk, dah ramai yang dah masuk. Kita akan sambung perbincangan kita, di mana semalam kita telah habiskan kupasan doa yang pertama, ya. Doa yang pertama di mana kita memohon 4 perkara yang sebenarnya sangat-sangat penting dalam kehidupan, ya, sangat-sangat penting dalam kehidupan. Kali ini saya nak menyambung perbincangan tentang doa yang kedua, yang ketiga, yang keempat, di mana doa yang kedua, ketiga, keempat ini sebenarnya temanya sama tuan-tuan dan puan-puan. Temanya ialah memohon ampun ataupun kita panggil sebagai istighfar. Minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dulu doanya, nanti saya akan kupas insya-Allah, ya. So doa kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kata Rasulullah, kata hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, Allahumma ighfirli zambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, ya, waktu baginda sujud di dalam solat, baginda selalu membaca doa. Maknanya baginda selalu minta, Allahumma firli zambi kullahu diqqahu. Ya Allah, tolong ampunkan dosa aku, semua dosa. Sama ada kecil ataupun besar. Diqqah wajillah tu maksudnya kecil ataupun besar. Wa awwalahu wa akhirahu. Dosa yang awal mahupun dosa yang akhir. Dosa masa kita muda-muda, kecil-kecil dulu, ya, masa remaja, sampailah kita dah berumur, berusia ni, punya banyak tuan-tuan dan puan dosa, sampai kita pun ada dosa yang kita dah lupa, ya. Kita minta borong semua. Tolong ya Allah delete everything. Wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Tolong ya Allah ampunkan dosa saya yang jelas mahupun yang tersembunyi.
Kita ni kadang-kadang ada dosa yang kita buat terang-terang, tuan-tuan dan puan-puan. Ada dosa yang kita buat terang-terang. Ada dosa yang kita buat sembunyi-sembunyi. Masa kita seorang-seorang, kita buat dosa tersebut. Depan orang kita tak berani. Ada dosa tersebut. Kita semua tahu diri kita. Betul tak? Diri kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, history lengkap dia. Yang tahu hanya kita dengan Allah SWT saja yang tahu, ya. Jadi dosa bila kita baca semua doa-doa ini, dulu Tok Guru kami selalu bagi tahu, cuba fikir, always reflect ourselves. Fikirkan bila kita sebut dosa awal dan dosa akhir, fikirkan dulu masa aku remaja dulu, dosa apa yang paling besar aku buat yang aku sampai sekarang aku tak mengaku salah lagi. Dosa tu yang kita kena fikir, dan masa sebut awalahu tu, itu yang kita detikkan dalam hati. Tok Guru kami ajar perkara ni, tuan-tuan dan puan, supaya dia tak mahu yang kita ni bila kita baca segala doa-doa ni, kita baca without awareness, dia kata macam tu. No point kalau kita baca doa without awareness, sebab kita sedang meminta. Bila kita baca dengan awareness, dia akan ada perasaan hadir di dalam kata-kata tersebut. Dan bila perasaan rasa bersalah, rasa risau, rasa takut, rasa nak mohon maaf terhadap dosa-dosa yang spesifik yang kita hanya tahu, di mana semua dosa itu kita jemakan ketika menyebut semua doa ini, barulah segala doa ini ada impact. Ada impact. Kita harap macam tu. Kita tak mahu sekadar kita ngapal, kita baca laju-laju tapi langsung tak ada kesadaran. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak? Kadang-kadang waktu solat kita baca macam-macam zikir di dalam solat. Solat ni merupakan ibadah yang komplit. Dia ada zikir, dia ada tasbih, dia ada tahmid, dia ada istighfar, dia ada Quran, dia ada bacaan Quran, dia ada selawat, dia ada hauqalah, semua lengkap tuan-tuan dan puan-puan. Tapi waktu kita baca zikir-zikir tersebut, dalam masa yang sama pemikiran kita boleh pergi ke tempat lain. Bila masalah itu berlaku, ketahuilah, kata Tok Guru kami, masalah itu berakar umbi daripada apa yang kita cakap sebenarnya kita tidak, dia bukan datang daripada hati. Dia datang daripada mulut sahaja, perkara yang kita hafal saja. Dan perkara ini sebenarnya dapat mengurangkan kualiti solat. Kualiti apa yang hilang itu? Kualiti yang kita panggil sebagai khusyuk. Semalam tuan-tuan dan puan-puan, saya just nak share lah, ni share tentang solat, share tentang solat. Kata Allah SWT ni dalam ayat Al-Quran yang saya baca semalam, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tengok Allah SWT dah bagi tip. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ramai orang sekarang ni dia rasa solat tu berat. Ramai orang sekarang rasa solat tu berat. Ya, terutamanya kalau kita nak buat solat-solat sunat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Dan kenapa wa innaha lakabirah? Kenapa solat ini rasa berat? Sebabnya mudah ya. Tak ada rasa khusyuk. Tak ada rasa khusyuk. Ayat ini terus terang Allah SWT kata orang yang khusyuk dia akan rasa solat itu sangat easy. Orang yang khusyuk dia akan rasa solat itu merupakan tempat dia berehat. Seperti mana Rasulullah SAW bila habis berperang, kalau ada masalah dakwah tak menjadi, tentangan cukup banyak dihadapi daripada orang musyrik, bila Rasulullah emosinya rasa tertekan, rasa down, macam mana Rasulullah nak release tension? Kalau dalam masa kita, kalau kita tuan-tuan dan puan, apa kita buat? Kita selalu kalau nak release tension, lepas habis buat kerja tu, kadang-kadang lah tengok TV, betul tak? Kan? Ni cara kita nak release tension, ya. Tengok TV, tengok WhatsApp, dengar lagu, itu cara kita, ya. Cara kita. Saya tak kata tuan-tuan dan puan-puan semua buat. Saya kata ni secara general, ya, generally speak, ya tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah kaedah kita, ataupun main cucu ke, ya, main dengan cucu ke, ataupun siram bunga ke. Itu cara kita nak release tension. Rasulullah SAW nak release tension macam mana? Rasulullah bila nak release tension, ya, cara baginda ialah baginda melaksanakan solat. Baginda melaksanakan solat, ya. Dan kembali kepada ayat ni, macam mana nak dapat cara khusyuk dalam solat tu? Tuan-tuan dan puan-puan, ayat lepas ni dia sambung apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kata Allah SWT, solat ni dia akan rasa borek, dia rasa susah, dia rasa malas, kan? Benda tu akan datang dalam hati, dan cara nak remove dia ialah ialah dengan mendapatkan khusyuk. Soalan kita sekarang ni, macam mana nak dapatkan khusyuk? Khusyuk tu susah benar ke Ustaz? Senang yo, ya. Ayat lepas tu, tuan-tuan dan puan cari nanti surah Al-Baqarah ayat 46. Allah SWT dah share dah cara nak khusyuk. It's so easy. Apa ayat dia? Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihim raji'un.
ya'lamun. Ya. Orang yang khusyuk ni macam mana? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Khusyuk ni ialah apabila seseorang bila dia solat, dia dapat rasa betul-betul dia jelma dalam hati, ya, yang betul-betul dia face to face dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu membawa maksud dia rasa dia memang mulaku. Mulaku tu maksudnya berhadapan. Macam kita dulu waktu muda-muda, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita dengan girlfriend kita waktu dating, kan kita berhadapan dengan dia. Betul tak tuan-tuan dan puan? Bila berhadapan dengan girlfriend kita ataupun boyfriend kita, macam saya dululah waktu saya berdating dengan girlfriend, sekarang dah upgrade jadi bini, tuan-tuan dan puan. Dulu dia girlfriend. Masa dia tengah, saya ingat lagi waktu tu kita tengah makan kan dia kat restoran mamak tu, 3 jam bercakap, tuan-tuan dan puan. 3 jam bercakap tak rasa apa-apa. 3 jam bercakap tak rasa letih, tak rasa panik, orang sekitar pun dah bertukar meja, orang lain semua masuk keluar, kita tak rasa apa-apa. Sebab apa? Waktu tu hudurul qalbi ada. Kita cakap dengan cukup syok. Semua yang kita cakap, nak cakap masa berdating tu kita dah tapi awal-awal lah. Kang lepas ni nak cakapnya, lepas tu nak tanya, lepas tu nak buat macam ni. Betul tak tuan-tuan dan puan? Ini yang kita sebut sebagai khusyuk. Makna khusyuk tu bukan benda yang impossible. Kadang-kadang kita dengar para ulama bila menerangkan khusyuk tu, kita rasa kadang-kadang, ini orang yang tahap alim ulama tinggi-tinggi bolehlah dapat khusyuk. Dan ni tak boleh ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, everybody boleh dapat khusyuk. Boleh dapat khusyuk. Kalau kita boleh khusyuk berdating, tu cerita. Takkan dalam solat kita tak boleh khusyuk. Cuma kena tahu apa tips. Tips dia tuan-tuan dan puan-puan, dia start dengan apa yang kita cakap waktu kita semayang, kita kena faham betul-betul dan kemudian hadirkan hati, ya. Ni nak cerita sikit pusing sikit kat sini, ya. So kembali kepada doa kita yang kita baru belajar tadi, wa awwalahu wa akhirahu. Apa yang saya katakan tadi ialah cara kita nak hudurul qalbi, hadirkan hati. Bila kita minta maaf, bila kita cakap dosa saya yang silam, fikirkan apa dosa saya masa saya muda dulu. Dosa kita dengan kawan kat sekolah menengah dulu, apa yang kita buat. Dosa kita dengan mak bapak kita dulu masa kita umur usia remaja. Kadang-kadang kan orang remaja ni dia pemikirannya nak memberontak, betul tak tuan-tuan puan? Waktu tu kita tak perasan ada banyak sebenarnya perkara yang kita buat, mak bapak kita kecil hati, kita tak perasan. Ataupun mungkin masa kita mula-mula kahwin dulu, ya, waktu orang cakap tahun pertama, tahun kedua nak serasi suami isteri tu tuan-tuan puan, banyak perkara waktu tu isteri terasa hati, suami terasa hati. Ini yang dia kata sebagai dosa awal tuan-tuan puan, dosa lama-lama. Dosa lama-lama, ya. Banyak yang kita belum minta maaf lagi tu tuan-tuan puan. Itu belum cerita lagi dosa waktu kita bekerja, waktu kita kat pejabat. Kita semua tahulah tuan-tuan puan, ya. Tapi perkara itulah yang perlu dijelmakan ketika menyebut doa ini, waktu anda baca ayat ini ketika sujud nanti. Kemudiannya dosa apa? Wa alaniyatahu wasirrahu. Tuan-tuan dan puan-puan nanti fikirlah apa dosa yang kita torang-torang. Maksud dosa torang-torang ni ialah kita buat dalam keadaan kita bangga. Kita buat dalam keadaan kita rasa tak bersalah. Semua orang ada dosa ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun ada. Saya pun ada tuan-tuan dan puan-puan. Ni bukan nak cerita orang ni, saya pun ada buat benda tu. Kita sama-sama fikir, nanti kita waktu kita baca nanti ayat ni, kita maksudkan perkara tersebut. Nanti datang tuan-tuan dan puan-puan, perasaan bersalah tu dalam hati. Silap-silap kalau macam itulah keadaan ni, menangis kita baca tuan-tuan dan puan-puan. Kita baca doa ni menitik air mata. Ini yang kita nak, feeling tu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ini doa nombor 2. Doa ni bila Rasul baca waktu baginda sedang sujud. Dia spesifik, ya, baginda sedang sujud. Boleh baca. Baik, teruskan lagi doa nombor 3. Doa nombor 3 ni tuan-tuan dan puan-puan merupakan doa, ya, yang Rasul baca, ya, ketika baginda sebelum nak bagi salam. Di mana doa ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maknanya Sayyidina Ali belajar daripada Rasulullah SAW bahawa baginda membaca doa ini sebelum baginda bagi salam. Apa doa ini? Doa mohon ampun juga, tapi doa mohon ampun terhadap 6 perkara. Allahumma firli, ya Allah, tolong ampunkan dosa saya. Yang pertama apa? Ma qaddamtu, dosa-dosa lama yang saya dah buat, yang saya pun dah lupa, yang saya pun dah tak ingat. Tapi kita tahu Allah SWT tahu, Allah SWT ingat.
Semua catat tu. Kita minta Allah tolong delete semua. Kemudian yang kedua, wama akhartu, ya Allah, ya. Dosa yang akan datang. Ya, kita ni hidup silap-silap, umur kita sekarang ni 40, 50, mungkin kita ada lagi umur Allah bagi 20, 30, 40 tahun lagi. Ini mesti tak terlepas daripada buat dosa. Sebelum dosa tu kita buat, kita cover awal-awal dulu. Ya Allah, tolong dosa saya yang akan datang pun kalau saya buat, tolong ampunkan. Masya-Allah, tabarakallah. Wama asrartu. Ini dosa yang saya rahsiakan. Dosa yang saya kata tadi, kita tak mahu orang tahu dosa tersebut, tuan-tuan dan puan. Kalau orang tahu, malu. Yang ni jangan cerita dengan orang. Kita yang tahu, tuan-tuan dan puan. Ya? Semua orang ada dosa ni. Semua orang ada dosa ni. Ya? Kalau mahu jujur. Nanti dia tahu. Ya? Jangan cerita. Jangan tulis. Jangan komen. Sonyo-sonyo media seseorang. Tu ya. Wama a'lantum. Wama a'lantu. Dosa yang saya zahirkan. Maknanya dosa yang kita buat dalam keadaan kita tak perasan pun benda tu dosa. Contohnya kita bergaduh dengan orang. Kita bertengkar dengan orang. Contohlah dulu kita ni bos, contohlah kan. Kita ni dulu marah kita punya staff. Dalam keadaan kita tegur staff kita tu, kita tegur dalam keadaan tak berapa baik sampai staff kita tu terasa hati. Waktu kita tegur tu kita tak rasa bersalah pun. Ini yang kita panggil wa ma'alan tu. Antara contoh. Ya, antara contoh. Ataupun contoh wa ma'alan tu ni dosa, ni contoh ya tuan-tuan dan puan, mungkin adalah dulu masa muda-muda untuk orang perempuan kita pernah free hair. Waktu tu kita fikir free hair ni bukan dosa. Inilah dosa wa ma'alan tu. Ya, wa ma'alan tu. Ataupun dosa kita tertinggi suara dengan mak abah kita. Inilah dosa wa ma'alan tu, tuan-tuan dan puan. Yang ni kena fikir masa baca doa ni nanti dalam hati kita keluarkan, picturekan dosa tersebut. Masya-Allah, tabarakallah. Memang nanti tuan-tuan dan puan saya cakap tu orang, saya pernah buat benda ni. Kalau kita buat macam tu tuan-tuan dan puan, kita baca doa ni nanti kita baca pelan sangat. Pelan sangat sebab feeling itu ada. Kita tak akan baca laju. Allah filim maqadam tu ma'akhirtu ma'asaratu ma'altusakutullah. Tak ada tuan-tuan dan puan. Ya. Sebab apa? Hati yang sedang hadir. Silap-silap kita baca sikit ya baru baca wa ma asratu wa ma alam tu terberhenti kita dah tak boleh baca lagi dah. Menangis keluar air mata ni. Sebab kita tahu dosa kita cukup banyak. Apa lagi dosa wa ma asraftu. Yang dosa yang aku banyak membazir. Ya, asraf tu maksud membazir tuan-tuan dan puan. Nama saya Ustaz Asraf kan? Nama maksud ni membazir tu tuan-tuan dan puan. Saya cakap dia orang ni. So nak mak saya dulu ni ceritalah, ni nak cerita tuan-tuan dan puan. Mak saya dulu waktu saya lahir, nama dia nak namakan anak dia Ashraf. Kalau Ashraf asal perkataan dia Syarafa, shin tau, shin. Syarafa maksudnya mulia. Cantik kan? Cantik. Cantik. Tapi masa tulis dekat pendaftaran tu, orang dulu dia tak tahu benar. Dia tulis ASRAFF. Sepatutnya ASH. Nampak tak? Ash bunyi baru jadi shin, baru jadi mulia. Tapi dia tulis asraf. Bila dia tulis asraf, dia jadi sin. Sin ni apa? Sarafa. Sarafa tu maksudnya benda yang berlebih-lebih, yang membazir. Itulah sebab itu ustaz membazir dia tengah cakap kan. Ya, tapi ialah ini cerita orang dulu lah tuan-tuan puan. So kita kembali kepada poin kita. Wa ma asraf tu ialah dosa yang kita bazirkan. Maksudnya apa? Ada waktu yang kita banyak membazir tuan-tuan dan puan. Allah bagi kita waktu itu bukan free. Tapi kita banyak membazir, ya, kita banyak buat benda yang tak sepatutnya, ya. Kadang-kadang kita fikir nak beristighfar 100 kali tak ada masa, padahal Allah bagi masa cukup banyak tapi kita buat benda lain. Ini semua dosa tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dosa sebenarnya. Ataupun mungkin Allah bagi kita rezeki cukup banyak tapi kita boli tak apa-apa barang. Ya, kita banyak boli layan nafsu, boli barang yang barang tersebut sebenarnya membawa kepada kita nak show off kepada orang lain sebagai contoh. Ni saya pun ada kena penyakit ni tuan-tuan dan puan. Saya berani cakap, ya. Ustaz-ustaz ni pun ada penyakit ni, ya. Kadang-kadang dia tak ada duit benar tapi di rumah kumpul apa? Kopiah contoh tuan-tuan dan puan. Dah ada kopiah dia nak beli kopiah lain. Sebab apa? Kopiah ni pun dia ada lambang-lambangnya sendiri tuan-tuan dan puan. Nak tunjuk kopiah ni jenama ABC, yang ni maknanya lagi mahal. Pakai nak tunjuk kopiah kat orang. Kadang-kadang dia bukan barang kemas, ya, bukan jam tangan, ya, bukan kereta, ya, kopiah pun boleh jadi dosa tuan-tuan dan puan. Ya. So ni nak cerita, ini semua benda-benda yang kita terlebih tuan-tuan dan puan, terlebih, ya. Kadang-kadang baju, betul tak? Jenama-jenama, benda ni tuan-tuan dan puan, penyakit mana-mana lah. Semua orang ada kena penyakit ni tuan-tuan dan puan, ya. So kita minta maaf dengan Allah SWT
Masa kita sebut wama asraftu, itu yang difikirkan, ya. Berapa dah tadi? Ada 5 rasa, ya. Kemudiannya apa lagi? Wama anta alamu bihi minni. Ya Allah, tolong ampunkan saya ya Allah terhadap dosa yang kau tahu tapi saya pun tak tahu. Ini banyak tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita ni buat dosa, kita tak perasan pun benda tu dosa. Ini banyak tuan-tuan dan puan. Allah yang tahu benda tu. So kita pun minta maaf, ya Allah, bagi dosa yang aku tak tahu pun perkara tu dosa tapi aku dah buat. Tolong ya Allah, minta maaf banyak-banyak. Saya tak sengaja ya Allah. Minta maaf banyak-banyak. Antal muqaddim, engkau lah yang awal. Wa antal muakhir, engkau lah yang akhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Tuan-tuan dan puan, elok hafal doa ni. Baca nanti pelan-pelan. Sebelum bagi salam, ya. Kalau sebelum ni kita ada habit fil alamin innaka hamidum majid, baca majid dah ngeleng macam ni, dah nak assalamualaikum warahmatullahi, copek dah sallallahu kan. Tahan kepala tu. Pegang kepala tu kejap. Paksa baca Allahumma filli ma qaddamtu wa ma akhartu. Sebab dah biasa dulu tak baca benda ni, pegang dekat kepala, ya. Ni gurau, ya, jangan buat macam tu lah, pegang kepala, malu nanti, ya. Tapi maksudnya jangan kita tergesa-gesa lepas baca fil alamin innaka hamidum majid tu kita tahu bagi salam, tapi baca semua-semua doa ni. Praktikal tuan-tuan dan puan, ya. Saya cadangkan begitu. Ini doa nombor 3. Doa ni daripada siapa yang ajar? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belajar daripada siapa? Rasulullah SAW, ya. Baik, kita teruskan lagi doa nombor 4. Okey, doa nombor 4 ni pun minta maaf juga tuan-tuan dan puan. Ini pun doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, di mana doa ini Rasul ajar kepada sahabatnya yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Maknanya doa ni dulu Sayyidina Abu Bakar yang ajar kepada para sahabat. Semua tu diturun sampai kepada kita. Dan Sayyidina Abu Bakar belajar daripada siapa? Daripada Rasulullah SAW. Apa yang kita minta dekat sini? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku ni banyak menzalimi diri aku. Banyak buat. Maksud zalimi diri aku tu apa? Allah bagi banyak nikmat tapi kita abuse nikmat. Itu maksudnya tuan-tuan dan puan. Allah bagi kita nikmat duit, kita buat duit bukan untuk ketaatan. Allah bagi kita nikmat masa, kita banyak habiskan masa bukan nak mencari redha Allah SWT. Allah bagi kita nikmat berkahwin, kita gunakan nikmat berkahwin membina rumah tangga tu tak apa-apa yang kita buat, kan? Allah bagi kita nikmat anak, kita terlupa nak ajar anak supaya kenal Allah, supaya kenal Rasulullah SAW. Banyak lagi lah tuan-tuan dan puan. Banyak lagi yang kita sebut. Bagi orang macam saya ni, Allah bagi nikmat Al-Quran, tapi Al-Quran tersebut tak disampaikan kepada orang. Ni semua ni Allah tanya. Buat apa orang hafal Al-Quran tapi nak belagak, nak show off dengan pangkat Al-Hafiz. Ini penyakit orang berilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya saya nak beritahu kat sini, tak kira sekarang ni ustaz kau, tak ustaz kau, orang biasa kau, semua ada dosa, ada problem dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lopeh kita tuan-tuan dan puan-puan. So sama-sama kita belajar, ya. Kita kena tahu kat mana sisi kita zalim terhadap diri sendiri. Zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tak ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa saya kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Tolong ya Allah, tolong ampunkan semua dosa saya, ya. Maghfiratan min indik warhamni. Ya Allah, tolong sayang saya balik ya Allah. Masa kita cakap tuan-tuan dan puan, hati itu dia sama sekali seiring. Tolong sayang saya balik ya Allah. Rahmati itu maksudnya sayang tuan-tuan dan puan, ya. Rahmati maksudnya sayang, ya. Tolong sayang saya balik ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya saya kenal Engkau ya Allah, Tuhan yang senang nak mengampunkan hamba-Mu. Saya kenal ya Allah, Engkau ni merupakan Tuhan yang sayang betul kepada semua hamba-Mu. Tiap-tiap hari saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah tu Tuhan yang sayang, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan yang full of love. Sebab tu saya ni sujud kepala saya ni, depan Kau ya Allah, saya tengah semayang ni, saya jumpa Engkau ya Allah, depan-depan saya minta maaf betul-betul kepada-Mu ya Allah. Tolong ampunkan semua dosa saya. Hati kita cakap macam tu. Jangan pula cakap bahasa Melayu yang macam saya cakap ni masa semayang, batal semayang nanti tuan-tuan dan puan. Semalam saya dah cakap, ya. Bahasa Melayu tak boleh cakap. Tapi waktu kita cakap Arab ini, hati kita maksudkan perkara tersebut. Saya cakap tu itu orang tuan-tuan dan puan, ya. Kalau kita buat macam tu, kita rasa sujud kita, solat kita nikmat sangat sebab kita sedang benar-benar bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu tuan-tuan dan puan, kita tak risau lagi dah. Macam mana nak datang khusyuk? Macam mana nak datang khusyuk? Macam mana kalau saya semayang ni, kau jangan ingat emporium lah, kau jangan nak ingat anak lah, nak ingat isiran bunga lah, ingat kunci hilang lah. Macam mana nak hilangkan perkara tersebut? Senangnya. Waktu baca semua ayat-ayat yang kita zikir, yang kita baca dalam semayang ni, kita benar-benar faham, dan yang keduanya kita benar-benar maksudkan.
Dan perkara ni memerlukan tajribat, kata ulama. Apa maksud tajribat? Dia kena berlatih, tuan-tuan dan puan-puan. Cuba berlatih semayang perlahan. Ya. Cuba berlatih semayang perlahan, cuba berlatih semayang dalam keadaan menghadirkan hati. Nanti insya-Allah solat itu terasa banyak nikmatnya. Ya. Baik. Setakat ni berhenti kejap minum air, tuan-tuan dan puan. Setakat ni boleh follow tak? Tak tanya dulu Boleh Ustaz, insyaAllah. Boleh ya? Ya, faham betul. Ya, faham Ustaz. Saya takut saya laju pula kan, syok seorang pula kan. Ya? Tidak. Itu beritahu ya. Okey. Baik. Sekejap ada orang tanya apa? Tak ada. Okey. Kalau ada pertanyaan boleh tanya dekat ruangan chat tu ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh picit, saya boleh tengok. Insya-Allah. Baik, kita teruskan lagi kupasan kita terhadap doa ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat ketiga-tiga doa yang Rasul SAW amalkan di dalam solat baginda, sama ada sebelum baginda bagi salam ataupun ketika baginda sedang sujud, ianya menjurus kepada satu perkara utama, iaitu Rasul nak minta maaf. Rasul fokus minta ampun. Soalannya sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Rasul banyak ajar kita? Sebenarnya begini kata ulama, bila Rasul share dengan kita doa-doa ni, indirectly Rasul sebenarnya nak ajar kita. Sebab Rasul ni tak ada dosa, tuan-tuan dan puan. Tapi kenapa Rasul ni yang maksum, yang terpelihara daripada dosa, bila ada peluang nak berdoa, Rasul banyak berdoa minta maaf. Kenapa Rasul tak berdoa dengan benda perkara-perkara lain? Semalam kita dah belajar dah, Rasul ada ajar kita minta perkara-perkara tu. Tapi sekarang ni, yang hari ni punya pembelajaran, tema dia sama. Doa dia lain sikit, dia punya ayat. Tapi tema dia sama, iaitu minta maaf. Kenapa minta maaf ini banyak Rasul fokuskan? Yang ni yang kita nak cuba faham, tuan-tuan dan puan. Sebab kata ulama, kalaulah manusia ni tahu betapa hebatnya fadilat dan juga manfaat istighfar di dalam kehidupan, nescaya mereka ini takkan biarkan satu saat terlewat sekalipun tanpa mereka itu beristighfar. Baik, kita nak tengok. Tuan-tuan dan puan-puan, apa manfaat utama istighfar? Kita ni tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, kemuncak kehidupan kita. Kemuncak kehidupan kita ni apa, tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang perkara yang paling kita nak dalam hidup ni? Sebenarnya perkara yang paling kita nak dalam hidup ni, tuan-tuan dan puan-puan, antaranya ialah kita nak sangat Allah ampunkan dosa kita. Memanglah betul kita nak Allah sayang kita nak masuk syurga, kita nak Allah redha. Tapi sebelum sampai ke tahap tu, tuan-tuan dan puan-puan, dia punya pintu, dia ada sekatan. Kita ni ada baggage yang membuatkan semua itu terhalang daripada dikurniakan oleh Allah SWT. So, apakah baggage tersebut? Baggage tersebut ataupun burden tersebut kita panggil sebagai dosa. Kita panggil sebagai maksiat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. So, yang kita nak sebenarnya dalam hidup ialah kita nak Allah SWT ampunkan semua dosa kita. Kalau kita ini terpilih untuk Allah SWT ampunkan dosa, bukan sekadar kita ni dapat mengelak daripada masuk neraka, tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita dapat masuk syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang Allah redha, orang yang menjadi ahli syurga, confirm mereka ini ada dosa, tetapi dosa mereka semua dah di-delete oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, dulu tok guru kami ada cakap, orang yang masuk ke syurga tu bukanlah mereka bermaksud mereka ni waktu hidup langsung tak baik dosa, tak. Orang yang masuk syurga tu ialah orang yang waktu mereka hidup semua buat dosa. Kullu bani Adam khata'. Ada hadis yang mengatakan begitu. Semua bani Adam, maknanya semua anak cucu Adam ni standard. Dia semua ada baik salah. Khata' tu maksudnya apa? Tuan-tuan, ni kalau belajar bahasa Arab, khata'a maksudnya salah, kesalahan. Tapi bila dia panggil khata', dia dah bertukar, tuan-tuan, dia letak sabdu dan sebagainya. Maksudnya apa? Dia buat dosa berkali-kali. Itu maksudnya. Maknanya dosa itu banyak. So Allah SWT dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan demikian. Kullu bani Adam khata'. Standard lah semua bani Adam ni buat salah. Ulama ada buat salah, ustaz ada buat salah, orang biasa ada buat salah, suri rumah ada buat salah. Benda ni standard. Cuma yang Allah SWT nak apa?
Yang Allah SWT nak ialah wa khairu khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah buat salah, pernah buat maksiat, ada tergelincir di dalam dosa ialah mereka apabila tahu mereka banyak buat dosa, mereka ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Mereka ini bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat dengan istighfar, taubat dengan menyesal, taubat dengan melaksanakan amal soleh yang lebih banyak. Orang macam ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibur rahman. Orang-orang macam ni dia Allah Subhanahu Wa Taala akan upgrade daripada orang yang dipandang hina kerana dosa, tetapi dia beristighfar dan bertaubat, Allah SWT upgrade diri dia menjadi apa? Habibur Rahman. Apa maksud Habibur Rahman, tuan-tuan dan puan? Habibur Rahman membawa maksud orang-orang yang disayangi oleh Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan dan puan, anak saya tu yang 3 tahun saya letak nama dia Habibur Rahman. Mana Ustaz dapat nama tu? Daripada hadis yang saya sedang baca ni. Ya, at-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang bertaubat daripada dosa silam mereka, kami anggap mereka tu seolah-olah dah langsung tak ada dosa lagi dah. Maknanya Allah SWT delete semua perkara ni, tuan-tuan dan puan. Maknanya kita semua tahu, tuan-tuan dan puan, bahawa sekarang istighfar tu penting sangat. Istighfar ni macam cut touch and go lah. Kalau palang kita pergi, kita bawa kereta dekat highway tu, dia turun kan, nak bagi dia naik, tuan-tuan dan puan, dia kena ada touch cut and go, cut touch and go tu. Dan cut touch and go kita supaya palang naik dapat masuk syurga tu macam mana? Dengan cara beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, kita cerita lagi tentang istighfar ni sebenarnya apa maksudnya. Saya nak kupas sikit bagi kita faham. Boleh tuan-tuan dan puan? Bagi kita faham betul-betul. Sebab saya ni tuan-tuan dan puan, perangai saya kalau saya belajar dululah, saya suka belajar detail, tuan-tuan dan puan. Dulu kalau saya berguru, saya belajar dengan tok guru, tuan-tuan dan puan, kami dulu waktu di Mesir, kita banyak talaki. Kita banyak talaki. Kita ambil satu kitab, ya, contoh hari ni nak belajar kitab fiqh atau contohlah ni kitab qiraat. Tuan-tuan dan puan kan banyak belajar qiraat, betul tak? Qiraat kan dia ada matan, betul tak? Dia ada matan Syatibi, dia ada matan Jazari, kan? Dua-dua matan tu saya dah habis belajar dah tu, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dah habis, alhamdulillah dah habis belajar. Dua-dua matan Syatibi untuk qiraat 7, Jazari untuk qiraat Asyarah, ya. Dua-dua matan tu kita dah habis belajar dan kita dah habis hafal. Ya, kita dah habis hafal. Tapi ni cerita 20 tahun lepas lah, tuan-tuan dan puan. Dulu saya boleh baca semua qiraat tu relax lah, tuan-tuan dan puan. Tapi sekarang bila dah tak praktis, dia on off lah. Tapi nak cerita dulu waktu saya belajar matan Jazari tu, ya, dengan matan Syatibi. Bila matan tu menyatakan qala Muhammadun wa Abdul Jazari ya zal jalalil wanzur warfi'i. Banyaklah dia punya matan-matan dia tu. Tok guru syarahkan. Kita pun dengar dalam 7-8 orang. Kawan-kawan saya dulu, bila diorang ni cakap, kalau Ashraf ada dalam grup kita ni, susah gitu. Sebab apa? Saya ni banyak benda tanya, tuan-tuan dan puan. Sebab saya ni tak nak beralih daripada apa yang saya belajar selagi saya tak faham. Sebab kita ni nak menghargai ilmu. Tok guru ni pula, dia suka. Dia syarah satu-satu. Oh, sedap tuan-tuan dan puan. Bila kita rasa setiap perkara, batan bait tu kita faham, ilmu tu terasa kemas. Bila ilmu tu terasa kemas, kita nak amalkan tu lebih yakin. Ni perkataan dia. Jadi bila saya dah ada perangai macam tu, jadi bila saya belajar tentang istighfar, belajar tentang zikir, belajar dengan doa, saya suka belajar dalam keadaan detail, baru kita dapat faham. Dan hari ni saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan apa detail istighfar yang setakat ni saya faham. Cumanya minta maaf awal-awal rasa tak boleh nak share semua, tapi kita share dalam rangka waktu yang kita ada sekarang sampai pukul 9.30. Baik, kita teruskan. Istighfar ni tuan-tuan dan puan-puan, maksud maaf Ustaz, kalau apa repeat offender, maknanya dia buat lepas tu dia minta maaf, lepas tu dia buat lagi. Okey. So soalan dia, dan untuk istighfar yang khata' tu, maknanya kalau dia berterusan membuat dosa dan cuba untuk mengurangkan tetapi dia masih buat lagi dan sebagainya, adakah itu dapat menuju kepada Habibur Rahman? Baik, terima kasih. Elok juga ni soalan Tuan Haji kita ni. Terima kasih banyak. Elok kita kupas juga, ya. Sebab itu yang kita buat, betul tak? Minta maaf, saya pun buat macam tu, ya.
kita ni kadang-kadang beristighfar, paginya istighfar, lepas tu kan tengah hari buat balik salah tu. Betul tak? Kan malam menyosal topuk dahi, kita pun istighfar lagi, baca Allahumma anta rabbi. Besok tu lah pusing balik perkara yang sama. So sebenarnya apa status kita? Status kita tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya ni kata ulama, kita ni dah beristighfar tapi taubatnya belum sempurna. Itu perkataannya ya. Dia dah beristighfar tapi taubatnya belum sempurna. So apa beza istighfar dengan taubat? Kejap lagi saya terangkan. Nanti kita nampak apa beza antara dua. Kenapa kita masih berada dalam keadaan tersebut? Maknanya dah tahu buat salah tapi buat salah lagi. Minta maaf buat salah, minta maaf buat salah. Ini kalau kita belajar tasawuf ya, ulama tasawuf ada bagi tahu bahawa kita ni ada stage tuan-tuan dan puan. Nafsu kita ni dia ada stage. Stage yang paling teruk namanya nafsu ammarah. Nafsu yang suka buat jahat. Stage yang paling baik namanya nafsul mutmainnah. Ini pada tahap orang-orang awam ya. Yang paling baik nafsul mutmainnah. Nafsu yang relax, nafsu yang tenang, nafsu yang buat baik itu dia relax. Buat baik tu dia jadi hobi, buat jahat tu dia rasa panik. Itu dia. Kalau kita jenis buat maksiat lepas tu taubat, buat maksiat buat taubat, buat maksiat kat taubat. Kita kat nafsu tahap mana? Ulama ini kalau nak belajar lebih mendalam, belajar dengan ulama yang pakar dalam ilmu tasawuf. Ni yang saya cakap ni pun saya belajar. Saya sampai kerja dengan tuan-tuan dan puan. Tok Guru saya cakap kalau macam tu lah keadaan kamu Ashraf, anta sebenarnya nafsu anta tu tahapnya nafsul lawamah. Kan ada ayat Al-Quran ayatnya berbunyi fala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan nafsu. Nama nafsu tu apa? Lawamah. Apa maksud nafsul lawamah? Nafsu kita berada dalam stage kita ni lawamah. Lawamah tu maksudnya mencela diri sendiri. Makna yang macam ni, kita dah tahu kita buat salah tapi disebabkan nafsu tu kita our ability to control ourselves yang kita panggil sebagai takwa tu dia masih tak berapa kuat. That's why pagi kita istighfar, lepas tu kita buat balik. Lepas tu istighfar balik. Nafsu tu apa tahap lawamah. Dia dah lebih baik daripada nafsul amarah tu dah. Dia dah upgrade sebenarnya tu. Tapi nak upgrade kepada mutmainnah tu dia kena mujahadah lagi. Ada latihan-latihan lagi ya. So ini saya cerita sedikit sebanyaklah. Beliau kita tahu. Ini semua tuan-tuan dan puan-puan ilmu menata hati. Kita panggil ilmu tasawuf. Dulu waktu saya di Mesir, dulu saya suka cari ilmu-ilmu macam ni. Banyak saya belajar tuan-tuan dan puan-puan. Dan ilmu ni dia kena belajar dengan tok guru yang pakar. Dan ulama-ulama mereka bukan sekadar berkongsi ilmu. Mereka juga berkongsi teknik, berkongsi latihan. Bagaimana nak upgrade nafsu kita daripada teruk jadi kepada yang baik itu. Madrasah ataupun tempat melatih kita punya hati ni supaya dia menjadi baik, dia menjadi mudah nak beramal ibadah. Nama madrasah tersebut yang kita panggil sebagai tarikat. Pernah dengar tak tuan-tuan? Ilmunya tasawuf. Tasawuf ni ilmu apa Ustaz? Ilmu membincangkan macam mana nak membaikkan hati. Topik latihan itu apa Ustaz? Tarikat. Tarikat ni mereka nak melatih. Mereka latih macam mana. Dia soalan macam ni lah tuan-tuan dan puan. Ilmu nak menghafal, orang tanya saya, kaedah Jibril tu apa Ustaz? Kaedah Jibril, saya ada buat satu teknik tau. Kaedah nak menghafal Al-Quran untuk orang awam. Namanya kaedah Jibril. Itu ilmu nak menghafal Al-Quran. Tapi kalau nak berlatih betul-betul nak menghafal Al-Quran, topik latihan masuk mat tahfiz. Itu maksud dia tuan-tuan dan puan. Dapat faham ya? Dapat faham. Tapi yang tu sedikit sebanyak jawapan kepada Tuan Haji kita tadi. Kita teruskan. Istighfar ni tuan-tuan dan puan maksudnya minta maaf. Dan Allah SWT sendiri yang suruh kita ni kena banyak minta maaf. Dalam surah An-Nasr kan kita ada baca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana ghaffara ya. Maka pujilah Tuhanmu kemudian minta maaf banyak-banyak kepada dia. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah SWT itu Tuhan yang At-Tawwab. At-Tawwab tu maksudnya apa? Tuhan yang mudah menerima hamba-hamba yang ingin kembali kepadanya ya. So antara lafaz istighfar ni tuan-tuan dan puan-puan kita banyak baca apa? Astaghfirullahalazim. Kalau nak baca astaghfirullah pun boleh. Itu yang paling pendek tu tuan-tuan dan puan. Astaghfirullah. Kalau nak baca panjang sikit pun boleh. Astaghfirullahalazim. Lafaz istighfar ni banyak.
Kalau nak lebih panjang tu doa-doa yang kita baru tahu tadi tu semua istighfar tu. Tapi dalam bentuk doa. Dia makin lama makin panjang. Kalau nak pendek, baca yang pendek. Kalau sebagai zikir, baca astagfirullahalazim pun boleh, tak ada masalah. Ya, so kita minta apa? Ya Allah, tolong ampunkan segala dosa aku. Aku meminta astagfirullahalazim tu maksudnya saya minta maaf kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung. Astaghfirullah tu maksudnya fi'il talab kita panggil, ya. Kita minta maaf kepada Allah SWT, Tuhan itu pula yang kita kenali sebagai Tuhan yang Maha Agung, ya. Itu maksud pertama istighfar, iaitu perbuatan kita minta maaf, minta dipadamkan segala dosa kita. Baik, yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, istighfar ni pun dia ada maksud nombor 2. Istighfar ini maksud nombor 2 ialah kita minta Allah lindungi kita dari akibat dosa. Itu nombor 2. Istighfar juga. Tapi maksud dia lain. Maksud pertama tadi kita minta maaf. Maksud kedua pula kita minta Allah SWT protect kita, lindungi kita daripada akibat dosa ataupun daripada kesan-kesan dosa. Ghafara ni tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau perkataan asal dia maksud asal dia ialah milfar, sesuatu yang menutup. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masak nasi, ya, kita masak nasi tu bila dia dah mula naik-naik tu keluar buih-buih tu kan tuan-tuan dan puan, ni cara lama. Kita tak nak nasi keluar buih, kita pun ambil tutup, betul tak? Kita ambil tutup, kita menutup dia, lid dia tu kita tutup supaya buih-buih itu tak terkeluar. So penutup tu, perbuatan kita ambil penutup letak dekat buih-buih nasi itu, kalau dalam bahasa Arab kita panggil apa? Ghafara. Nah, itu asal perkataan. Dia sedap belajar ni kalau kita belajar daripada root word tau tuan-tuan dan puan. Nanti kita lebih faham, ya. So, kenapa perbuatan istighfar ini menggunakan perkataan ghafara ataupun mighfar itu? Sebabnya kata ulama, bila kita buat dosa. Ini yang paling penting, Bila kita buat dosa, ya, whatever dosa lah. Kita jangan fikir bahawa dosa yang kita buat tu dia punya akibatnya hanya dosa saja. Maknanya contohnya ni contoh kita mengumpet, contohnya. So kita fikir mengumpet itu dia punya kesan dia apa? Kesan dia nanti malaikat catat sebagai dosa. Bukan setakat tu tuan-tuan dan puan. Sebenarnya bila kita buat dosa, dia ada kita panggil sebagai kesan ataupun akibat dosa. Akibat dosa ataupun kita panggil konsekuen. Tu perkataan tuan-tuan dan puan-puan nak senang faham. Dia ada konsekuen. Maksud konsekuen tu ialah nanti dia akan membuatkan hidup kita selepas itu akan ada banyak masalah. Itu sebenarnya yang paling kita takut tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Ulama kata bila kita buat dosa jangan kita fikir dosa tu hanya kesan dia malaikat catat sebagai perbuatan salah saja. Tak. Dia sebenarnya bagi impact kepada our future. Apa maksud impact dia nanti? Orang yang banyak buat dosa ni tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, nanti hidup dia akan banyak masalah. Banyak masalah. Masalah paling besar ialah dia akan jauh daripada rahmat Allah SWT. Allah tak sayang kita. Apa problem kalau Allah tak sayang saya Ustaz? Ya Allah, banyaklah problem tuan-tuan dan puan-puan. Sama macam kita dulu, kalau mak dah tak sayang macam-macam kita tak dapat. Kan, kalau anak yang sayang tu mak bagi burger, kita dia bagi nasi kosong makan kicap. Tu pun nasib baik dia bagi makan. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Problem besar tau kalau mak abah marah, kalau cikgu marah. Betul tak? Macam-macam kena hukuman nanti. Sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni sekarang ni banyak buat dosa, Allah marah, problem banyak. Rezeki kita kena sekat, Allah tak nak tolong kita. Nanti nafsu kita makin kuat tuan-tuan dan puan-puan. Bila nafsu kita makin kuat, nak buat amal-amal soleh kita makin borek. Hidup susah, hidayah tak nak masuk, hati kita gelap. Gelap dalam bentuk apa? Nak buat baik kita rasa malas. Gelap dalam bentuk apa? Kata ulama, susah nak terima nasihat. Nak dengar ceramah ni rasa malas. Ini sebenarnya kesan dosa tuan-tuan dan puan-puan. Sebab Rasul sendiri mengatakan, bila kita buat dosa, hati kita ni asalnya jernih tuan-tuan dan puan-puan. Kita panggil sebagai kolam jiwa. Ni istilah macam canggih sikit lah. Ya. Kolam jiwa kita ni jernih. Bila buat dosa, dia akan ada satu titik hitam. Kalau kita tak istighfar, titik hitam tu kekal. Buat lagi dosa, dia titik tu makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak. Bila dia makin lama makin banyak tuan-tuan dan puan-puan, hati daripada jernih tu dia jadi gelap.
Apa problem kalau hati golap, Ustaz? Hidayah tak nak landing. Itu problemnya tuan-tuan dan puan-puan. Apa maksud hidayah tak nak landing? Maksudnya Allah tak nak bagi kita peluang nak buat baik. Itu sebabnya kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan ada ramai orang tanya saya, Ustaz, saya ni kalau baca Quran baru baca 2 line ya Ustaz, dah rasa borik dah rasa ngantuk, dah rasa malas. Macam mana ya Ustaz? Saya bagi solution satu ya, istighfar. Sebab saya tahu your main problem actually bukannya masalah ayat Quran tu susah mana nak baca. Your main problem actually hati tu dah gelap. Allah dah tak nak bagi kita kesungguhan nak lakukan amal ibadah. Maknanya hati tu dah gelap, hidayah nak landing tak boleh. Dia sama macam lapangan terbang tuan-tuan dan puan. Dia kalau runway betul ke saya cakap ni ya. Dia punya apa nama dia tu? Dia punya tompet runway kot. Saya pun tak tahu apa istilahnya. Betul runway. Minta maaf ya, kalau sana runway dia tu, dia kalau cun kata bang boleh landing. Tapi kalau runway dia tu ada batu, ada paku, ada yang lubang-lubang, kata bang tak boleh landing dah tuan-tuan dan puan. Itu analogi nak menyatakan betapa pentingnya istighfar yang perlu kita buat tuan-tuan dan puan. Kalau istighfar ni kita buat, masya-Allah tabarakallah, hidup susah jadi senang tuan-tuan dan puan ya. Allah akan mudah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Okay. Macam saya ada anak lelaki, anak perempuan. Baik. Macam kalau anak lelaki saya buat hal, anak lelaki saya buat hal, saya cerita dekat kakak ada. Itu macam mengumpat ke saya macam mana Ustaz? Saya kadang-kadang Allahu Akbar, confused tu. Oh. Anak kita sendiri ya puan? Anak lelaki. Lepas tu kita cerita dekat kakak ada tu. Dia gini. Dia cerita tentang menceritakan keburukan seseorang. Itu perkataan dia. Kalau kita menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain dengan niat nak mencari solusi, itu dibenarkan dalam agama. Dan ada syarat, orang yang kita nak share tersebut, dia ada kemampuan untuk memberikan pandangan-pandangan yang bernas. Macam tu ya. Maknanya macam puan tadi ada masalah, anak ada masalah lah, kita pun cerita dengan akak tu pula kita tahu akak ni jenis yang bagus. Dia bagi buah pandangan yang bagus, yang bernas. So bila kita cerita aib anak tu tadi, itu bukan dikira mengumpet. Sebab nanti hujung-hujungnya nanti akan ada solusi. Tapi kalau kita bercerita kayak siapa-siapa pun lah kan, di mana kita just nak lopeh geram. Kita tahu tau. Cerita jenis nak lopeh geram. Anak dia ni pumpang. Lama dia punya solusi tak ada. Tapi jenis lopeh geram ya tuan-tuan dan puan. Ini dilarang dalam agama ya. Itu dia jawapan dia. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya teruskan ya. Minta izin teruskan boleh ya tuan-tuan dan puan? Okey, kita teruskan lagi tadi. Tadi saya banyak ceritakan tentang bahawa dosa yang kita buat ni dia ada masalah kepada kita in future. Sebab tu kita kena banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup baginda banyak fokus nak minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis yang mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, ini Rasul sendiri bersumpah, demi Allah sesungguhnya aku sendiri beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah paling kurang satu hari 70 kali. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maknanya kita belajar tuan-tuan dan puan-puan, Rasul itu pun seorang yang kita kenal sebagai maksum pun beristighfar paling kurang 70 kali. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tak ada dosa pun minta maaf dengan Rasul, minta maaf dengan Allah SWT. Dulu pernah waktu saya belajar dulu, orang bertanya kepada Tok Guru, Syekh, Rasul itu kita kenal tak ada dosa, tapi kenapa Rasul beristighfar juga? Tok Syekh ada bagi dua jawapan. Tuan-tuan dan puan elok salin jawapan ni tuan-tuan dan puan ya. Tok Syekh kami mengatakan Rasul itu beristighfar bukan sebab Rasul buat salah macam kita, bukan sebab Rasul tu ada mengumpet, bukan sebab Rasul tu ada tinggal semayang, tak ada. Tak ya, Rasul tu perfect ibadah Rasul tu hati paling jernih, dibasuh sendiri oleh malaikat Jibril hati dia tu. Dia hati itu dah perfect tuan-tuan. Tapi Rasul ini tetap minta maaf. Pertama Rasul ni nak menunjukkan yang baginda tu hamba. Nak menunjukkan hamba ni perangai humble. Tu perkataan dia tuan-tuan. Hamba perangai dia humble.
So Rasul nak tunjukkan perangai humble baginda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak buat salah pun tapi minta maaf. Wih, ini perangai baik tuan-tuan dan puan-puan. Perangai baik. Kita kalau ada anak macam tu, ya Allah, hai, dia minta apa-apa pun kita bagi. Betul tak tuan-tuan? Dia tak buat salah tapi dia minta maaf ke omak. Macam mana perasaan omak? Kan sojuk hati. Betul tak? Padahal kita tahu anak tu dah paling baik dah tu. Jenis mengaji, jenis baca Quran apa semua. Tapi bila apa dia datang kat kita, mak minta maaf ya, Kak Alung tadi ada salah cakap dengan mak. Padahal tak ada apa-apa salah cakap. Anak macam ni lah tuan-tuan dan puan. Kalau dia minta aiskrim, kita boleh selori aiskrim. Faham ya tuan-tuan dan puan? Ini perangai Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Ya. Yang keduanya, kenapa Rasul minta maaf? Sebabnya kata ulama, bila Rasul, kan Rasul ni banyak berdakwah. Berdakwah ni buat benda baik tuan-tuan dan puan. Rasul risau kalau di dalam perancangan baginda nak melakukan amal soleh, nak melakukan kebaikan dan dakwah itu, Rasul khawatir kalau ada kekurangan di dalam perancangan baginda. Maknanya macam ni, Rasul ni buat the best dah sebenarnya. Tapi Rasul still lagi risau. Kalau ada silap lagi ataupun ada kurang lagi dalam perkara baik yang Rasul nak lakukan. Saya nak bagi analogi mudah macam ni. Kita ni pekerja yang bagus. Bos bagi kita buat satu task, satu tugasan. Kita pun buat yang terbaik. Kita buat yang terbaik. Berjaga siang malam, buat paperwork dan sebagainya. Waktu kita hantar paperwork kita tu kepada bos kita tu, itu pun kita bercakap, bos, minta maaf ya bos, saya buat dah terbaik dah ni, tapi kalau ada salah sana sini apa semua, minta maaf banyak-banyak ya bos. Weh, tuan-tuan dan puan-puan, kalau pekerja macam ni agak-agak bos sayang tak? Weh, sayang lah, tuan-tuan dan puan-puan. Sayang. Itulah yang saya nak bagi analogi tentang kenapa Rasul banyak beristighfar kepada Allah SWT. Itu sebab nombor 2. Satu lagi sebab ni saya nak tambah. Satu lagi sebab kata ulama ialah kenapa Rasul banyak beristighfar, tak lain dan tak bukan nak mengajar kita indirectly akan kepentingan istighfar. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasul ni sebenarnya nak ajar kita ya. Nak ajar kita supaya kita banyak saudari. Our main problem apa? Kita ni our main problem bukan kurang duit. Kata ulama lah, kita ni bukan kurang harta, bukan kurang duit. Our main problem right now ialah kurang istighfar. So Rasul nak ajar baginda yang baik ni pun banyak istighfar, at least 70 kali, yang tak ada dosa. Takkan kita ni yang dosa, masya-Allah punya banyak, tengok movie 2 jam. Ya, layan WhatsApp berjam-jam tuan-tuan dan puan. Takkan kita pun nak ikut Rasul 70 ya. Mana boleh? Kita kena 7,000. Dulu Tok Guru saya ada cakap tuan-tuan dan puan ya, kalau kita tonton movie 2 jam, makna kita kena istighfar 2 jam. Itu tahap kita tuan-tuan dan puan ya. Kadang-kadang ada orang cakap, oh Rasul buat 70 kali, sunnah 70 kali lah. Tak, sunnah kita 10,000 kali tuan-tuan dan puan. Tahap kita, tahap kita ya, tahap kita. Kan jenis kena saudari lah tuan-tuan dan puan. Itu cerita dia ya. So itu yang digambarkan tentang hadis betapa pentingnya Rasul, betapa pentingnya istighfar di sisi Rasulullah SAW ya. So kita pun kena lebih banyak beristighfar sebab kita tahu siapa diri kita. Kita ni punya banyak dosa. Kata Tok Guru kami, ada setengah manusia dia ni banyak sangat buat dosa sampai tahap dia dah tak heran dah dengan dosa. Sampai dia dah tak perasan dah dosa tersebut. Ada manusia macam tu tuan-tuan dan puan, hati terlalu koreh. Kadang-kadang ada orang tuan-tuan dan puan, kalau kita ni mungkin tahap kita macam ni mungkin tahap kita macam ni, nafsu lawamah tau. Nafsu lawamah macam mana? Kita ni sembahyang subuh, patut sembahyang subuh pukul 6 kan. Tapi tiba-tiba kita terbangkit pukul 7. Copek kita sembahyang. Dalam keadaan copek sembahyang tu, lepas bagi salam tu kita rasa menyesal. Duduk atas tikar sejadah, banyak kita istighfar. Allah, macam mana boleh terlepeh tadi, bangun lambik. Kita menyesal. Itu tahap bagus dah tu, nafsul lawamah. Ada orang tuan-tuan dan puan, dia bangun pagi pukul 8, dia tak rasa bersalah. Dia relax, dia bangun pukul 8, pergi peti ais, cari makanan, minum air, lepas tu gosok gigi, lepas tu layan WhatsApp, lepas tengok TV. Tak ada apa-apa tuan-tuan dan puan. Ada tak orang macam tu dalam masyarakat kita, celah-celah masyarakat kita ni? Ada. Oh, ini dah teruk tuan-tuan dan puan. Tapi dalam masa sama, yang paling teruk apa? Ni yang paling teruk. Ni yang paling teruk tuan-tuan dan puan. Ada orang, dia bukan setakat tak semayang. Ada orang, ni orang Islam nak bagi tahu keadaan umat kita di Malaysia, kita tak cerita jauh-jauh. Ada orang tuan-tuan puan, punya teruk keadaan hati dia tu, dia nampak orang baik-baik, dia kanan-kanan. Dia perli-perli. Ada tuan-tuan dan puan. Ada. Dulu masa saya muda tuan-tuan dan puan, saya pernah kerja lah dekat satu syarikat.
Masa tu muda, ya. Umur kita baru 20-an, saya pernah kerja dekat satu syarikat, hari Jumaat. Kita ni adalah hari Jumaat kan kita keluar awal sikit nak pergi semayang. Betul tak? Tapi saya perasan orang atasan saya tu, tuan-tuan dan puan-puan, dia jenis tak pergi semayang. Dia jenis tak pergi semayang. Dia orang lelaki, dia bukan orang perempuan. Dia jenis orang lelaki tak pergi semayang. Yang paling kita porit tuan-tuan dan puan-puan, bila kita pergi semayang, ni kita budak muda junior lah bawah tu. Bila kita pergi semayang, dia cakap selambur, wah malaikat nak pergi semayang, malaikat nak pergi semayang. Nampak tak? Kata-kata dia tu kata-kata perli tuan-tuan dan puan-puan. Dengar berdosing telinga ni. Aduh, orang tu dia bukan orang ni nama John, bukan nama Robert. Ni nama orang ada bin ada binti. Orang macam ni di celah-celah masyarakat Malaysia. Kita ada tak orang macam ni? Ada tuan-tuan dan puan-puan. Nah, kita tak mahu macam tu lah. Kita tak mahu sampai tahap macam tu, ya. So kita kena tengok balik, kena perbanyakkan istighfar. Mungkin dulu kita ada banyak deraka ke mak bapak, ya. Kita mungkin dulu ada ambil harta orang, ya. Mungkin kita dulu pernah fitnah orang, ada hasad dengki orang, mengumpet orang, macam-macam lah. Ini semua kita tahu siapa kita. Betul tak tuan-tuan dan puan? Banyak dosa kita ni. So kita kena perbanyakkan istighfar. Baik, itu yang pertama, maksud istighfar dan juga mengapa kita perlu berbanyakkan istighfar. Nombor 2, saya nak cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan apa beza istighfar dengan taubat pula. Ni nak jawab soalan Tuan Haji ni tadi, ya. Apa beza istighfar dengan taubat? Istighfar ni tuan-tuan dan puan-puan, antara beza dia dengan taubat ialah istighfar seperti yang saya nyatakan tadi, ia merupakan lafaz perbuatan kita minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah hapuskan dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita. Itu nombor 2. Kita ni kata orang ulama, kita ni baik bukan sebab kita baik sebenarnya. Kita ni baik sebab Allah tutup aib kita. Tu jawapannya tuan-tuan dan puan-puan. Ni Ustaz Asraf, orang cakap perlahan, orang semua suka Ustaz Asraf hari ni sebab bukan Ustaz Asraf ni terror benar, bukan sebab Al-Hafiz dia, tak tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Ustaz Asraf sekarang ni orang panggil dia ceramah sebab apa? Satu ya, sebab Allah tutup aib saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahulah apa yang saya buat ke belakang ni tuan-tuan dan puan-puan, nescaya ya, nak salam Ustaz Asraf pun tak nak. Nampak muka dia pun pusing ke belakang. Sebenarnya bukan Ustaz Asraf ya, semua orang macam tu tuan-tuan dan puan. Kita ni baik sebab Allah cover kita. Betul tak? Kalau Allah buka aib kita, habis kita tuan-tuan dan puan. Sebab itulah dulu Tok Guru kami banyak kali dia nasihatkan kami. Kita ni bila tahu ada manusia yang kena ujian, aib dia orang lain tahu. Kan kita kadang-kadang media sosial sekarang ni ada orang aib dia kita tahu. Betul tak? Kita jangan copek-copek nak padan mukakan orang. Dia Allah sedang uji. Kita patut bersyukur Allah tak uji kita macam tu. Buat Allah SWT buka aib kita yang pernah kita buat 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Yang kita tak mahu Allah SWT orang lain tahu tu. Allah tiba-tiba buka, mampu kita tuan-tuan dan puan-puan. Ya ini kata ulama tuan-tuan dan puan-puan. Ini kata ulama saya share. So istighfar tadi apa? Minta maaf. Nombor 2, minta Allah SWT tutup aib. Nombor 3, minta Allah SWT cover kita daripada kesan dosa yang saya cerita panjang lebar tadi. Itu maksudnya apa? Istighfar. Dan istighfar ni bila kita baca, kita sebenarnya dia bersifat masa lalu, past tense. Maknanya kita sedang fikirkan dosa-dosa yang kita dah buat masa lalu. Itu dia istighfar. Taubat ni pula tuan-tuan dan puan-puan, dia merupakan satu azam untuk kita kembali ke pangkal jalan. Azam kembali ke pangkal jalan. Maknanya kalau dalam kehidupan kita dah berjalan, dah terlajak ni, dah sesat jalan dah ni. So apa yang kita buat? U-turn. Kita buat U-turn, kembali ke pangkal jalan balik. So perbuatan U-turn ni dah terlajak buat maksiat, lepas tu nak U-turn jadi orang baik ini, perbuatan ini istilah dia dalam agama apa? Taubat. Antara cara dia ialah istighfar. Itu perkataan dia tuan-tuan dan puan-puan. Taubat ni pula kata ulama dia bersifat in future. Kalau istighfar dia tadi kita banyak fikir dosa masa silam. Istighfar ni pula bersifat in future, masa depan. Maknanya kita sedang cakap dengan Allah SWT, ya Allah, saya minta maaf sebab saya ni ada banyak terlajak dalam hidup saya. So sekarang ni saya nak jadi orang baik balik. Saya janji ya Allah, lepas ni, itu perkataan yang keluar dalam mulut kita. Lepas ni saya janji saya tak nak buat maksiat lagi. Inilah maksud taubat yang saya katakan tadi, dia bersifat in future, future tense dalam mubad. Supaya nanti kehidupan kita masa datang akan kita jaga betul-betul, tak nak buat maksiat lagi. Itu beza pertama istighfar dengan
taubat. Nombor dua, apa beza istighfar dengan taubat lagi? Kata ulama, istighfar ni kita boleh buat sendiri. Maknanya bacalah astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Istighfar ni juga kita boleh, orang lain boleh buat untuk kita. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Even kalau kita dah meninggal pun, orang lain boleh istighfarkan untuk kita. Perasan tak tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca doa, Allahumma firli, kita baca doa, ya Allah tolong ampunkan dosa saya. Lepas tu kita baca doa untuk orang lain, wali walidayya. Kita baca doa. Ini yang saya kata tadi, istighfar ni orang lain pun boleh minta on behalf untuk kita. Kita minta waktu tu, ya Allah tolong ampunkan dosa mak abah saya. Ya. Mungkin mak abah kita masih hidup, alhamdulillah. Mungkin juga mak abah kita yang dah jadi arwah, maknanya dah mati, dah meninggal. Ini yang saya katakan tadi, dah meninggal pun istighfar masih boleh dilakukan oleh anak yang soleh, anak yang setiap doa. Lepas itu kita doa untuk orang lain juga. Ya, wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kan selalu kita baca macam tu, ya Allah tolong ampunkan dosa semua orang muslim, semua orang Islam, orang yang ada iman dalam hati dah. Tolong ampunkan semua dosa kami ya Allah. Ini yang saya sebut tadi, istighfar kita boleh buat sendiri, boleh orang buat, dan juga istighfar ni pun kalau dah meninggal pun orang lain boleh buat on behalf untuk kita. Itu istighfar. Manakala taubat pula tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kata ulama, taubat ni merupakan satu usaha yang kita sendiri kena buat. Dia tak boleh nak wakil-wakil. Dia tak boleh nak wakil-wakil. Taubat kita sendiri kena buat. Kenapa taubat ni kita sendiri kena buat? Kita kena faham taubat ni dia ada beberapa syarat. Dia ada beberapa stage. Saya nak cerita apa stage taubat tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang pertamanya kata ulama, syarat untuk kita bertaubat. Contohnya tuan-tuan dan puan nak tahu kan, saya ni dah taubat ke belum? Tengok dia punya kriteria. Ini kriteria taubat. Yang pertamanya ialah first, dia mesti berhenti daripada melakukan maksiat yang dia sedang lakukan. Itu first. Kalau orang dia beristighfar, tapi dia lepas tu dia buat balik, ni yang saya kata tadi soalan Tuan Haji tu tadi. Dia istighfar tapi dia belum lagi fully taubat. Sebab syarat taubat, dia mesti stop daripada melakukan perkara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, dia mesti bertekad, dia tak nak ulang lagi dah benda tu. Tekad dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Maknanya, taubat ni kata ulama, dia ada roh, dia ada jasad. Dia ada roh, dia ada jasad. Roh dia apa? Roh dia kesedaran bahawa maksiat yang dia buat tu sangat buruk. Ini perkara pertama, perkara paling penting dalam melaksanakan taubat. Selagi kita tak nampak kesalahan itu sebagai kesalahan besar, selagi itulah nanti kita ambil lengah taubat kita. Ataupun akan berlaku masalah yang seperti Tuan Haji tu tadi tanya kita kan. Maknanya kita dah istighfar tapi lepas tu kita buat balik. Kenapa benda tu boleh berlaku? Antara puncanya kata ulama ialah ini cerita tentang roh taubat kita masih belum fulfill sepenuhnya. Fulfill sepenuhnya dalam arti kata apa? Kita tak nampak benda tu buruk. Kita tak nampak benda tu buruk. Contoh macam mana? Saya nak bagi contoh diri saya lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni ada habit suka tengok movie. Ya, habit suka tengok movie standard lah tuan-tuan dan puan-puan. Orang umur macam saya ni tak kira ada kupiah ke tidak, alafis ke tidak, tengok movie cerita Avengers tu memang suka tuan-tuan dan puan-puan ya. Memang suka ya. So, kalau perasan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok movie ni, kalau lah cerita tu cerita orang putih, dia tak akan terlepas daripada elemen-elemen maksiat. Orang perempuan tak tutup aurat, betul tak orang perempuan? Cerita dia tu pun merapu-rapu, betul tak? Kan? Tapi nak tinggalkan tu susah. Kenapa nak tinggalkan tu susah sangat? Kita tahu benda tu salah. Tapi kita tengok normal dia. Bila orang perempuan tu tak tutup aurat, kita tengok relax. Ya, macam tak ada salah. Betul tak tuan-tuan perempuan? Kata Tok Guru kami, kenapa kita dah bertaubat, lepas tu buat balik tengok movie tu? Satu sebab kita tak rasa movie itu sebenar penuh dengan dosa. Kita tak rasa benda macam tu. Kita rasa movie tu seronok. Sebab tu kita layan. Itu punca utama kenapa taubat kita gagal. Istighfar kita buat, lama-lama kita kembali buat balik maksiat itu. Punca utamanya ialah kesedaran bahawa maksiat itu buruk masih belum terjelma sepenuhnya dalam hati. So tuan-tuan dan puan-puan, saya just nak pesan ni, ilmu ni bukan datang dari saya, ni semua ilmu ni Tok Guru yang sampaikan. Saya postman, saya cerita malam ni ya. Itu tahap saya tuan-tuan dan puan-puan. So saya nak datangkan pesan, Tok Guru kami dulu banyak nasihatkan kami, kalau betul enta Ashraf nak bertaubat, start dengan anta mesti tak suka dengan maksiat.
Start dengan anta mesti ada perasaan anti maksiat. Itu perkataan dia. Maksiat khusus yang anta sedang difficult nak lari daripada perkara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, taubat itu dia ada jasad. Jasad dia apa tuan-tuan dan puan? Kita kena cegah diri. Jangan buat lagi benda tu. Do whatever it takes. Ni kata orang putih tuan-tuan dan puan. Do whatever it takes supaya maksiat itu kita tak buat lagi. Macam saya tuan-tuan dan puan, ni just nak share. Ni bukan cerita baik pun lah. Ni just nak share my struggle. Struggle saya tadi apa? Tengok movie tuan-tuan dan puan. So apa yang saya buat supaya taubat saya ni berjaya? Perkara pertama yang saya buat, saya ingat lagi dulu tuan-tuan dan puan. Dulu saya langgan Astro. Dulu saya langgan Astro. Saya ni bila ada Astro tuan-tuan dan puan, boleh tengok sampai pukul 1 malam tu. Layan movie, dia punya cerita tu. Layan sebiji. Lepas tu menyusah. Lepas tu cakap balik, kalau tadi dan layan baca Quran, dah baca 4 juzuk dah ni. Macam tu. Tapi besok layan balik sampai pukul 1 pagi. Lama-lama saya kata, macam ni tak boleh jadi ni. So apa yang saya buat tuan-tuan dan puan, saya pun angkat telefon, saya pun hubungi Astro. Saya cakap tolong potong line saya. Memang kena buat benda drastik ni tuan-tuan dan puan. Tak kira lah nanti dia tak tahu beritahu kau, tak apa kau, orang cakap kuno kau, whatever ke, tak tahu apa-apa pun, I don't care. Sebab problem sekarang ni dosa terlalu banyak. Dia membuatkan kita jadi ghaflah. Apa maksud ghaflah? Kita ni lalai tuan-tuan dan puan. Banyak waktu kita habiskan untuk tu saja. Itu yang saya buat tuan-tuan dan puan. Ni saya nak tunjuk share tentang macam mana nak memanifestasikan taubat. Yang kedua, handphone ni tuan-tuan dan puan. Kan handphone ni sekarang ni mungkin Astro dah tak layan dah, TV tak layan, tapi ni jadi TV kita tuan-tuan dan puan. So apa yang saya buat tuan-tuan dan puan yang dimuliakan sekarang ni, saya tengok WhatsApp group mana yang saya masuk, mana yang mengapu tu semua saya keluar. Saya minta maaf dengan dia orang, lepas tu saya keluar. Banyak cerita mengapu. Kan, mula-mula niat baik, lepas tu share atas apa-apa. Saya keluar tuan-tuan dan puan. Saya kata daripada dia dapat dosa buat apa? Saya kata macam tu kan. If anything, contact saya directly. Saya kata macam tu ya tuan-tuan dan puan. Kemudian saya punya Facebook, saya ada kawan-kawan, mana kawan-kawan yang banyak share yang berapu tu tuan-tuan dan puan, saya tak adalah block, tapi saya unfollow. Saya unfollow. Saya follow sekarang ni, saya tapi mana kawan-kawan saya, mana yang saya lalu dekat saya punya Facebook, semua saya tengok orang-orang yang baik-baik je. Bukan nak memilih tuan-tuan dan puan, tapi ini cerita tentang kita nak masuk syurga. Memang kena memilih tuan-tuan dan puan. Sebab maksiat ni zaman sekarang ni, dia orang cakap atas tapak tangan dah melambat-lambat maksiat. Dulu kalau anak-anak kita duduk dalam bilik seorang-seorang, kita dululah ni cerita 40 tahun lepas, kita tak risau. Sebab kita tu dia baik je kat dalam tu. Sekarang tuan-tuan dan puan, kalau anak kita duduk dalam bilik seorang-seorang, kalau dia ada handphone ya, hati-hati tuan-tuan dan puan. Semua benda kat dunia ni dia boleh pergi. Hati-hati tuan-tuan dan puan. That's why saya nak cerita tuan-tuan dan puan. Anak saya kecil lagi, baru 10 tahun, baru 7 tahun, 8 tahun. Memang saya tak bagi pun handphone ni kat dia orang tuan-tuan dan puan. Saya tak bagi tuan-tuan dan puan. Saya tak bagi dia orang Facebook ke apa kata ni, biarlah kuno ke tak kuno lantak suka bayang tu. Tak mati pun kalau tak tahu, saya kata yang tu. Kan? Sebab takut daripada kocik tu dia terdedah dengan bodoh macam-macam sebab kita tak tahu apa yang dia tengok. Kita bukan boleh pantau 100%. Betul tak tuan-tuan dan puan? Bahaya benda-benda macam tu ya. Tapi ni terpulanglah, ni saya kata apa yang saya buat ya. Ni saya kata apa yang saya buat. Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ada struggle kita sendiri. So we must do something in order untuk mencapai maksud taubat itu tadi ya. So yang pertama tadi, tekad tak nak mengulangi maksiat tersebut. Yang kedua, kita mesti ada perasaan mencegah. Itu kena buat tuan-tuan dan puan-puan ya. Kemudian itu nombor 2, nombor 3. Kalau nak fulfill taubat, nombor 3, hendaklah kita melakukan amal baik sebagai ganti maksiat yang kita dah banyak buat tadi tu. Kena buat tuan-tuan dan puan. Ya, ini 3 stage taubat. Maksudnya apa? Kita kena fikir right now, apa amalan dalam agama lah yang kita nak buat dalam big scale supaya kita dapat tunjukkan kepada Allah SWT, ini bukti yang saya betul-betul nak bertaubat kepadamu ya Allah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan kena fikir apa sekarang ni projek amal soleh peribadi saya. Dan benda tu kena besar. Kenapa Ustaz kata kena besar? Sebab kita belajar daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca juz 1, makro' yang ke-8, hujung juz 1. Nabi Ibrahim waktu tersebut tuan-tuan dan puan-puan nak minta sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta sesuatu, banyak doa. Tuan-tuan dan puan boleh tengok hujung juz 1. Dalam keadaan Nabi Ibrahim nak sesuatu kepada Allah SWT, Nabi Ibrahim ni pandai. Baginda dahului dengan melakukan ketaatan paling besar. Apa yang baginda lakukan? Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail membina Kaabah.
So daripada sini ulama mendapat kefahaman, ya, kefahamannya ialah kalau betul-betul kita nak show yang kita ni berubah, ataupun kita nak tunjukkan kepada Allah SWT, Allah terima taubat ataupun Allah terima doa kita, dia mesti dialas. Itu perkataan dia. Dia mesti dialas dengan amal soleh yang berskala besar. Dia bukan skala besar sangat. Maksud skala besar tu apa? Bagi kita benda tu besar. Bagi kita benda tu besar. Bagi kita benda tu besar. Ya, so tuan-tuan dan puan-puan boleh fikirkan. Even saya pun sendiri secara peribadi, saya pun sekarang sedang melakukan sesuatu perkara amal soleh yang saya rasa berat. Besar tu maksudnya saya rasa borek. Saya rasa susah nak buat. Tapi saya paksa diri saya untuk buat benda tu sebagai apa? Saya nak show something kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni tuan-tuan dan puan-puan, hubungan kita dengan Allah SWT, kita ni hamba, Allah tu Tuhan. Nak bagi faham benda ni, saya nak bagi analogi supaya tuan-tuan dan puan boleh tangkap maksud dia. Dia sama macam kita, kalau kita ni bos lah, kita ni ada pekerja. Kalau kita ni jenis ada pekerja yang dia pernah buat silap, tuan-tuan dan puan-puan, dan kita ni bagi dia second chance, kita mesti nak tengok dia ni nak berubah ke tidak. Antara perkara yang menjadi orang cakap weight, kita tengok dia ni berubah ke tidak, ialah kita tengok dia ni buat kerja sungguh-sungguh ke tidak. Kalau ada pekerja yang pernah buat salah, lepas tu kita bagi peluang kedua, dan peluang kedua tu dia buat sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Dia buat kerja lebih, dia buat kerja ekstra, dia tak berkira, dia do something untuk syarikat betul-betul. Orang macam ni lah yang selalu kita kata, oh, orang ni bagus, dia betul-betul nak berubah. Sama macam kita tahap kita sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak cukup kalau kita sebut astagfirullah ya. Tak cukup sebenarnya. Kalau 3 syarat taubat tadi kita tak penuhi. Tuan-tuan dan puan boleh fikirlah sendiri ya, apa projek kita. Sebagai contoh, mungkin hajah kita buat projek sekarang ni pada umur hajah, tapi hajah buat projek buat satu platform nak ajak orang sama-sama belajar qiraat. Mungkin kita boleh dedicatkan, ini merupakan usaha amal soleh saya untuk top up everything yang mungkin yang telah saya buat dalam kesilapan silam saya. Kita boleh niatkan begitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan niat itu tuan-tuan dan puan-puan, dia akan menjadikan kita lebih bersungguh-sungguh. Sebab kita sedang buat sesuatu benda yang kita tak biasa, kita buat pula dalam keadaan kita rasa it's not that easy nak buat perkara tersebut, tapi nanti percayalah buah dia sangat-sangat bernilai. Buah dia apa? Kita mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Harap Ustaz, saya nak tanya satu Ustaz. Ya. Dengar sedang Saya nak tanya, macam kita banyakkan berselawat, adakah istighfar tu dah masuk dalam selawat Ustaz? Apa maksud puan istighfar dah masuk dalam Macam kita selawat, macam kita banyakkan berselawat, adakah istighfar tu dah termasuk dalam selawat yang kita banyak berselawat hari ini? Baik, jawapannya ialah tidak. Istighfar merupakan zikir khusus yang lain. Selawat pula merupakan zikir khusus yang lain. Kedua-duanya manfaatnya lebih kurang sama, iaitu kita ingin menjemput rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada hadis yang mengatakan man shalla alayya salatan wahidan. Ini cerita selawat ya. Nanti kita buatlah kelas lain cerita selawat dia. Selawat lagi best tau. Betul saya kata. Nanti kita ceritalah ya. Kata hadis tersebut, siapa yang berselawat sekali kepada aku, iaitu Rasulullah SAW, Allah SWT akan selawat kepada dia 10 kali. Sallallahu alaihi bi'asyara. Ulama cuba memahami apa maksud selawat Allah kepada kita. Maksudnya apa? Kalau kita hidup susah, Allah akan mudahkan. Kalau kita ni banyak dosa, Allah ampunkan. Kalau kita ni tak ada anak, Allah mudahkan kita dapat anak. Kalau kita ni tak dapat kerja lagi, Allah mudahkan kita dapat kerja. Maknanya Allah akan mendatangkan makhraja. Makhraja tu maksudnya apa? Jalan keluar based on problem-problem kita yang spesifik. Itu manfaat manfaat apa tadi? Selawat. Tetapi kalau kita nak mengatakan selawat itu sama dengan istighfar, kata ulama, kedua-duanya berbeza. Wallahu a'lam. Boleh bagi yang bertanya? Okey. Saya teruskan lagi ya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tanya saya, Ustaz tadi cakap syarat taubat tu ada 3, mana Ustaz belajar ni? Kita sebenarnya belajar semua ada dalil tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan cakap kosong. Dalil taubat tu tadi, dia punya syarat-syarat tu tadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, buka surah Al-Furqan ayat 70 dengan ayat 71. Ayat 70, ayat 71. Ada Allah SWT kata dekat situ, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Bagi orang yang kembali kepada Allah
dia dah benci balik maksiat, dia minta maaf sungguh-sungguh. Kemudian dia melakukan banyak amal soleh, wa amila amalan solihah, fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang macam ni yang taubatnya tu rukunnya sempurna. Apa yang Allah bagi? Allah bukan sekadar ampunkan dosa kita. Allah bagi ekstra. Allah bagi apa? Yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti semua maksiat yang dia buat tu, Allah ganti dengan hasanat, dengan kebaikan. Maksudnya macam ni kata ulama. Ni antara pandangan ulama. Maksudnya kalau taubat kita tu rukun dia cantik, macam yang saya cakap tu tadi, kalau dulu kita buat ni contoh 10,000 dosa. Sebagai contoh, 10,000 dosa. Allah SWT bukan sekadar padam 10,000 dosa tu jadi kosong, tak. Allah SWT dia apa? Dia tukar. Dia tukar daripada 10,000 dosa, dia tukar kepada 10,000 pahala. Best tak tuan-tuan dan puan-puan? Dapat pahala free punya banyak. Ini dia kata ayat itu ya. Wa kanallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi orang yang nak kembali mencari jalan kepadanya ya. Surah apa tadi? Surah Furqan ayat 70 dengan ayat 71 ya. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, antara poin-poin tentang istighfar yang saya ingin kongsikan. Ada beberapa poin sikit lagi ni, tapi saya tengok jam dah pukul sampai pukul 9.30 dah. Besok hari Isnin ada yang kojo kau takut pula nanti saya ni mengambil masa lebih daripada yang sepatutnya ya. Jadi saya nak buka lah ruang kita lebih kurang ada 6 minit lebih kurang ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa pertanyaan boleh ajukan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta maaf, ada lagi satu soalan. Di dalam surah At-Tahrim ada satu ayat berkenaan dengan taubatan nasuha. Sekejap ya, saya buka surah Tahrim. Baik. Buka. Soalannya Tuan Haji? Okey. So di penghujung ayat tersebut, kalau tak salah saya 17. Ayat 8. Ayat 8. Ayat 8 bunyinya ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Baik. Soalannya Di hujung ayat tersebut baik. ada doa, Rabbana atmim lana nurana wa fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi adakah untuk ni saya tak berapa faham tu yang saya nak tanya disebabkan permulaan ayat itu ada menyebut tentang taubatan nasuha, dan di penghujung ayat itu ada disebutkan tentang satu doa. Adakah doa ini membantu untuk kita mendapat taubatan nasuha? Baik. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Soalan yang Tuan Haji kita bertanya, soalan ayatnya surah At-Tahrim juz 28 ya. Bagi puan-puan tuan-tuan yang sedang follow, ayatnya surah Tahrim juz 28 ayat nombor 8. Ayat dia panjang. Cerita main point ayat ni, poinnya ialah tentang taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang beriman, kalau kamu bertaubat kepada Allah, taubatlah sungguh-sungguh. Nasuha, taubat nasuha tu. Kan ramai orang cakap taubat nasuha, ya. Apa maksud nasuha tu tuan-tuan dan puan? Maksud nasuha tu ni saya bagi pendek ialah ni. Nasuha tu maksudnya ialah sesuatu taubat yang memang dilakukan daripada hati yang tulus ikhlas, bukan atas sebab-sebab lain. Dia memang sungguh-sungguh nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Taala ya. Orang yang berjaya capai taubat nasuha. Mana nak tahu taubat nasuha kita ni betul-betul nasuha ke tidak Ustaz? Dia ada rukun 3 tadi yang saya bagi tahu tadi. Cukup rukun tu taubat nasuha lah kita insya-Allah. Asa rabbukum ayyukaffira ankum, kata Allah Subhanahu Taala, nanti Allah akan padam semua dosa kita, nanti Allah masuk syurga kan. Syurga tu pula ada tahtihal anhar ya. Maksudnya syurga itu ada air yang mengalir ya. Yauma la yuzillahu an-nabi wal ladzina amanu ma'ahu. Nanti masa hari kiamat Allah SWT, hari di mana
orang-orang banyak dihina, orang-orang yang baik-baik ni tidak dihina, ya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Orang-orang yang banyak bertaubat nasuha ni nanti dia akan ada cahaya. Apa maksud cahaya dekat sini? Cahaya masuk dekat sini, ni best ni Tuan Haji. Ni antara tafsir, ya, antara tafsir. Saya pernah sampaikan kuliah tafsir surah ni, jadi saya tahulah sedikit sebanyak, ya. Maksud doa nur ni, kita minta cahaya daripada Allah SWT ini, maksudnya macam ni. Hari kiamat nanti, kita tahu waktu kita sedang beratur ramai-ramai berbilion manusia menghadap berjumpa dengan Allah SWT, sebenarnya ia merupakan saat penantian yang penuh seksa sebenarnya. Sebab kita tak tahu bila nama kita akan dipanggil. Kita tak tahu. Walaupun kita tahu ada hadis yang mengatakan umat Muhammad yang akan ditanya dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, just imagine umat Muhammad ni berapa ramai. Kita pergi haji hari tu pun, tuan-tuan dan puan kalau pernah pergi haji lah kan. Perasan ke tidak masa hari sebelum nak wukuf Arafah. Cuba pergi kat Mekah, Masjidil Haram tu tuan-tuan dan puan-puan. Penuh orang. Tidur kat luar tu. Berjuta orang, semua penuh pakai kain ihram warna putih tu. Betul tak tuan-tuan? Sesat dekat situ pun dah cukup dah tak jumpa dah orang tuan-tuan dan puan. Itu baru berapa? Baru 2 juta. Plus minus lah 2 juta. Kita dah panik. Kat Arafah tu penuh bukit semua putih. Betul tak tuan-tuan? Itu baru mini perhimpunan. Bayangkan nanti pada hari kiamat, kita nak nunggu waktu kita kena panggil, berapa lama? Dalam hari kiamat tu, dalam menunggu itu, dalam keadaan gelap, dalam keadaan panik, ada orang yang poloh itu takat lutut, ada yang pinggang, ada yang berenang dengan air poloh dia sendiri, matahari sejongkar. Ini kita nampak macam tak percaya ya, tapi benda ni betul tuan-tuan dan puan, benda ni betul. Dan ini yang kata hadis, ada setengah manusia yang tak tahan, struggle nak menunggu turn tu, dia dah rasa tak tahan dah. Sampai ada yang angkat tangan, panggil malaikat, wahai malaikat ni, saya tak payahlah tanya saya lagi lah kat depan tu. Ambil saya ni, masuklah terus dalam neraka. Dia dah tak tahan tuan-tuan dan puan. Itu keadaan punya teruk pada waktu tersebut tuan-tuan dan puan yang dimuliakan. Cuma ini yang best. Cuma bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang baik-baik, dia tak rasa seksa tersebut. Dia tak rasa seksa tersebut. Ada orang-orang yang dinyatakan dalam hadis, ada orang-orang beriman, nanti dia akan bawa cahaya. Orang lain gelap, dia torang, tuan-tuan dan puan. Dia torang. Cuma dalam hadis ada menyatakan, cahaya yang orang beriman bawa pada waktu tersebut, seolah dia bawa lampu lah, tentulah lebih kurang. Cahaya dia tu, tahap mentol keterangan dia tu kuat ataupun tidak, berpandukan amal soleh kita ni berapa banyak. Nanti ada orang, ni hadis ada cakap ya, nanti ada orang dia bawa lampu itu besar ibu jari kaki. Makna tuan-tuan dan puan, kalau lampu besar mentol ibu jari kaki, makna apa? Kita nanti nampak sekitar depan-depan sikit je lah. Tapi ada orang lampu itu punya kuat, punya besar, sampai kan dia boleh bantu orang lain yang berada di sekitarannya tu jalan dengan baik. Sebab itu kita berdoa dekat sini, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah, nanti pada hari kiamat nanti tolong bagi kami lampu yang kuat. Bagi kami lampu yang kuat supaya dia nanti bukan sekadar memudahkan hidup kami dalam menjalani kedahsyatan hari kiamat tu, tapi dia juga memudahkan orang sekeliling kami, orang-orang yang kami sayang. Dalam masa yang sama, waghfir lana, tolong ampunkan dosa kami. Itu maksud yang pertama. Kita minta cahaya memudahkan kehidupan hari kiamat. Maksud kedua, kita minta nur ini ialah kita minta Allah bagi torang hati kita. Kan hati yang gelap tentu tuan-tuan dan puan, dia dah tak ada cahaya. Kita baca doa ni banyak-banyak. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, bagi hati saya torang. Apa maksud hati torang? Hati torang ni maksudnya kita minta supaya Allah SWT bantu kita memiliki hati nak buat amal soleh ni senang. Contoh, malam ni kita dengar ceramah. Dah sejam songah dah ni tuan-tuan dan puan. Ada orang dengar ceramah sejam songah, dia punya tulang belakang dah tercabut. Aduh, ya. Dah berpeluh dah. Dah rasa pening-pening macamnya dah. Betul tak tuan-tuan dan puan? Dia bukan sekadar yang mendengar. Ustaz pun macam tu. Ada ustaz yang baru ceramah sejam dah rasa ceria dah. Ini sebenarnya masalah kat mana? Bukan masalah badan. Ini masalah hati kurang cahaya.
Kurang cahaya. Ada orang kalau hati bercahaya, baca Quran sejuzuk, no problem. Ada orang hati kalau kurang cahaya, baca Quran baru 2 line dah rasa berpeluh, tuan-tuan dan puan. Ada orang dengar ceramah 1 hari suntuk dia belajar, dia rasa tak puas. Nak lagi. Ada orang dengar ceramah baru sejam dah rasa pening, ya. Saya tak kata siapa-siapa, tapi nak cerita tentang betapa pentingnya Allah SWT bantu bagi banyak cahaya di dalam hati kita, ya. Sebab itu ada satu hadis lain, Rasul SAW ajar kita minta dengan Allah SWT bagi cahaya dalam hati. Allahumma apa? Tadi pula saya tak ingat doa pula kan. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa min tahti nura wa min fawqi nura. Ada banyak. Allahumma atini nura. Bagi saya cahaya banyak-banyak. Kita harap macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Allah terangkan kita kehidupan di dunia dan juga akhirat. Demikianlah jawapan bagi soalan Tuan Haji tadi. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ni isteri saya minta tolong tanya pula. Kalau doa ya Allah ya Rahman ya Rahim, engkau haramkanlah soal jawab, azab siksa kubur dan api neraka dari diriku dan keluargaku, dan engkau tukarlah segala dosa-dosa yang kami ada kepada pahala yang tertinggi dengan tiada batasannya. Amin ya rabbal alamin. Adakah ini doa yang baik? Adakah ini Doa yang baik. Okey. Nak tanya dulu, doa tu ada tak yang Arab dia? Ataupun doa tu yang Melayu je? Tak, ini doa maknanya daripada diri sendiri, bukan Okey. Maknanya doa andaskan. daripada hadis ke ataupun ulama ke, maknanya Bukan. Kesedaran sendiri kita karang buat doa tersebut, betul ya? Bolehkah kita karang? Bolehkah kita karang doa-doa sedemikian? Baik, boleh tak Tuan Haji baca balik tadi, sebab tadi masa Tuan Haji baca ada yang macam saya tak apa jelas. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, engkau haramkanlah soal jawab, azab siksa kubur dan api neraka dari diriku dan keluargaku. Baik. Kau tukarlah segala dosa kami kepada pahala yang tertinggi yang tiada batasannya. Baik. Yang nombor 2 tu Ustaz dah cakap pasal ayat Furqan tadi kan? Betul. So boleh ke tidak kita minta perkara tersebut? Jawapan saya boleh. Jawapan saya boleh, sebab apa yang kita minta itu memang ada dan juga pernah diminta oleh Rasulullah SAW. Tak salah sebenarnya bila kita minta, ya Allah tolong jauhkan kami daripada api neraka. Ya Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kan ada doa begitu. Ya Allah, bagilah kami hisab yang mudah. Dan perkara itu tak salah kalau kita minta, sebab kita tahu ini merupakan nikmat yang paling kita inginkan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan cerita tentang hisab, ya, memang ada hadis yang mengatakan ada orang nanti dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maksudnya hisab yang mudah tu macam mana? Maksudnya macam ni. Hisab ni nanti dia akan tengok buku, betul tak? Tengok buku amalan kita. Betul tak tuan-tuan puan ya? Ni contoh buku ni saya ambil tapi saya ni ya. Ada orang yang banyak buat dosa ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, bila malaikat buka setiap line dia punya buku catatan tu, malaikat akan scrutinize. Tahu atau tidak bahasa Inggeris saya ni ya. Dia tanya one by one, satu-satu dia akan go through. Ini untuk orang yang dogi-dogi, tuan-tuan dan puan. Dia tanya, ni pukul 8, 1 minit, 1 saat, apa kau buat? Sampai ke 1 saat, dia tanya, tuan-tuan dan puan. Semua dia tanya. Itu untuk orang yang degil-degil. Malaikat akan beria tanya soalan-soalan dekat situ. Tapi bagi orang yang mudah-mudah, dan kita harap kita berada dalam kumpulan orang tersebut. Ya, malaikat tengok juga, dia buka juga buku. Tapi cara malaikat tengok tu macam ni, dia ambil buku tu, dia tengok macam ni. Serap. Okey lah ni. Okeylah, lepaslah. Macam tu tak tuan-tuan. Maknanya dia cek, tapi cek macam cek nak tak nak je lah. Sebab dia dah tahu orang ni jenis orang baik. Dia cukup syarat orang cakap. Kang tak tengok kan apa pula kan? Tengok lah. Okeylah, boleh lepas. Kita harap macam tu lah yang kita dapat
Banyakkan membaca doa apa? Kita minta, ya Allah, nanti masa Engkau hisab saya, bagi saya hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Tu Arab lah. Kalau tuan-tuan dan puan tak tahu Arab berdoa bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Nak karang doa sendiri macam yang Tuan Haji tu tadi lakukan tadi pun, alhamdulillah, itu cukup bagus. Sebab bagi saya doa yang high impact ialah doa yang memang datang daripada hati kita. Maksudnya apa? Doa yang memang kita nak. Bukan sekadar kita baca doa yang orang lain ajar untuk kita. Boleh juga, tapi dalam keadaan kalau orang lain ajar doa untuk kita, for sure, bukan for sure, make sure doa tersebut kita faham. Macam yang kita belajar malam ni. Satu-satu doa tu kita kupas. Satu-satu doa tu we try to relate dalam kehidupan kita. Nanti kita akan dapat rasa weight and impact doa tersebut ketika membacanya di dalam solat maupun di luar solat. Wallahu a'lam. Minta maaf nak share, saya ambil masa orang lain pula. Saya pernah berkesempatan pergi umrah dengan orang lain dan disponsor dan pergi masa itu business class dan sebagainya. So maknanya kita dah experience something yang mewah. Jadi antara doa pada malam hari ialah Allah bagi kat kita first class treatment pada hari akhirat kelak. Itu saja nak share dah. Nak sharing, bukan bertanya ya. Baik. Bukan. Okey. Terima kasih banyak atas sharingnya Tuan Haji ya. Tuan Haji kita bersharing, Allah SWT bagi rezeki ya, dapat menunaikan umrah, mungkin dapat menunaikan haji itu dalam keadaan selesa ya. Adakah benda ni salah? Tak salah ya. Sebab rezeki kita ni berbeza-beza ya. Yang pentingnya ialah kita menyikapi, yang kata ulama, menyikapi rezeki tersebut dengan rasa syukur. Macam mana kita nak menyikapi dengan rasa syukur? Macam yang Tuan Haji kita lakukan tadi. Maknanya, ya Allah, Kau bagi saya dalam keadaan cukup selesa, cukup mewah ni dapat jumpa kepada Engkau ya Allah. Kau terbang itu first class, duduk hotel-hotel yang dekat, lepas tu bas dia tu pun first class treatment, makan cantik, semua best cun ya Allah. Tolong ya Allah bagi keadaan layanan yang sama ketika saya bertemu. Ini merupakan perilaku orang yang bersyukur. Kita harap macam itulah, kita harap ya. Maknanya segala nikmat tersebut membuatkan kita makin hampir dan makin mudah nak bersyukur, berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam ya. So tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah pertemuan kita pada malam ini, dan saya berharap sangat, betul saya kata, saya berharap sangat tuan-tuan dan puan-puan tolong hafal ya, tuan-tuan dan puan-puan, doa-doa ini tolong hafal segala doa ini supaya mana yang dah hafal kita boleh guna dalam kehidupan kita, dan jangan lupa ajar anak-anak kita. Sebab doa-doa yang saya share ni tuan-tuan dan puan, dekat sekolah agama pun tak diajar. Ni nak bagi tahu. Dekat sekolah agama pun tak diajar. Sebab sekolah agama tu diajar yang wajib-wajib je. Tak salah sekolah agama ya, tapi agama kita ni kan banyak lagi ilmunya, betul tak kan? Jadi kita ajar anak kita. Kita ajar anak kita, kemudian sama-sama nanti masa semayang berjemaah dengan anak-anak kita, kita tanya, abang, Kang jangan lupa ya baca doa ni, akak kan jangan lupa baca doa ni. Kenapa kita kena ajak orang-orang yang kita sayang? Sebabnya kita nak masuk syurga dengan orang yang kita sayang. So kita share dengan orang-orang yang kita sayang dahulu ya. Kita berharap dengan semua ini Allah SWT akan bagi kita barokah. Barokah dalam ilmu, barokah dalam iman, barokah dalam family, barokah dalam rezeki, barokah dalam kerja, barokah dalam segala, insya-Allah ya. Saya pulangkan majlis kita kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Oh ya, last just nak bagi tahu, last minta maaf mencelah balik kan. Last just nak bagi tahu, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dengar kuliah tafsir saya, kalau nak dengar ya, kami ada buat kuliah tafsir di mana saya ada syarahkan tadabbur dan juga tafsir surah-surah yang selalu kita baca. Surah Sejadah, surah Yasin, surah Mulk, surah Insan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kuliah saya tu kalau anda memiliki Al-Quran Tadabbur Multazam.
Al-Quran ni kami yang keluarkan tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada terjemahan, dia ada kod tajwid berwarna, dia ada tafsir, dan dia juga dilengkapi, ni Quran dia tuan-tuan dan puan-puan. Dia besar ni ya. Dia juga dilengkapi dengan kuliah tadabbur surah amalan harian. Macam mana dalam Quran ni ada video pula Ustaz? Dalam muka surat pertama dia ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah dapatkan nanti, kami ada beritahu macam mana cara nak download video dia. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tonton, anda download, anda boleh tonton, keluarga anda pun boleh tonton, sampai 3 kerudunan boleh tonton. Kalau anda nak dapatkan Al-Quran ni, anda boleh WhatsApp, kejap lagi anda tulis Quran, ya, hantar ke nombor telefon yang saya tertera di hadapan, 0199875606. Harga dia tak mahal lah tuan-tuan dan puan. Jangan risau, dia tak sampai harga BMW lah. Jangan risau tuan-tuan dan puan ya. Nak gurau je ya, gurau ya. Tu cerita dia ya. Kalau ada Quran sendiri pun tak ada masalah. Cuma Quran yang Ustaz Ashraf punya ni, dia ada kuliah tafsir. Kalau tuan-tuan dan puan konon nak tahu bagaimana saya mengupas akan the beauty of surah Sajadah, the beauty of surah Al-Mulk, hidden message yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita melalui surah tersebut, boleh dapatkan Quran ini, kemudian download, ada semua kami beritahu cara-cara dia ya. Sekian saja, boleh pulangkan kepada pengurusi majlis. Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Banyak yang kita belajar malam ni. Maknanya saya pun kena memorize tu. Okey, ambil masa lama sikit. InsyaAllah boleh insyaAllah. Tulis tu aja, tulis print besar-besar, tulis depan tu. Nanti lama ingat insyaAllah. Padat. Rasanya kalau boleh hendaklah jemput lagi. InsyaAllah. Ada kelapangan sama-sama insyaAllah ada. Terima kasih banyak Ustaz. Sama. Saya pun ucapkan terima kasih ya kepada Hajar, kepada Encik Azmi ya, kepada Kak Aiza. Malam ni konyang. Hari ni ada orang belanja saya makan. Ya, ada malaikat. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Kita malam ni tak payah masak-masak lagi dah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. InsyaAllah ke lapangan ada masa kita akan bertemu lagi. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Ustaz.